Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jumaat. Hari ini merupakan hari pertama Disember 2023. Bersiaran secara langsung dari studio N1 Wisma Berita Angkasa Puri, Kota Media. Bersama dengan saya Syafiqah Ishak dan juga saya Irfan Syamil Sutra, dan kami akan bersama dengan anda selama 2 jam pada pagi ini bermula jam 8 pagi hingga 10 pagi. Syafiqah, hari ini merupakan hari permulaan kepada bulan Disember. Bulan penutup untuk tahun 2023 kan. Nak tanya Syafiqah juga. Mungkin ada azam yang belum terlaksana untuk tahun ni? Apakah antara azam yang Syafiqah boleh kongsikan? Irfan saja je tahu. Saja je. Tapi tak apalah. Cita-cita tu kita boleh bawa ke depan. Boleh kan? Boleh. Jadi maksudnya ada masa lagi untuk kita laksanakan segala impian dan cita kita. Betul. Manalah tahu kan yang menonton ini. Kan? Jodoh tak ada. Betul. Lagi tak apalah. Ada masanya sampai. Ada masa. Tepatlah jodoh tu nanti. Betul. Apa pun Irfan, hari ini banyak sebenarnya perkongsian akan kami berikan bersama dengan anda. Tapi kita mulakan terlebih dahulu dengan berita ini, di mana semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Anwar Ibrahim bertemu bersama dengan Menteri Pertahanan Indonesia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat sahabat lamanya yang juga merupakan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, di Seri Perdana Putrajaya semalam. Dan menurut kenyataan Datuk Seri Anwar, pertemuan itu membawa kepada perbincangan pelbagai isu antara Malaysia dan Indonesia, meliputi soal pertahanan dan juga keamanan negara kita. Ya, jadi ini berkaitan dengan pertemuan bersama dengan Menteri Pertahanan Indonesia. Seterusnya apa yang kita boleh kongsikan bersama dengan anda ialah berkaitan dengan Malaysia dan India perkukuhkan lagi kerjasama pengajian TVET. Jadi perinciannya di mana semalam Timbalan Menteri Luar Bandar Muhammad Alamin berkata pertemuan kali ini bagi mengukuhkan lagi hubungan dua hala bahawa di bawah mekanisme mesyuarat Suruhanjaya bersama JCM. Jadi apabila ditemui semalam, beliau membincangkan mengenai perkembangan hubungan dua hala bagi meneroka bidang kerjasama baharu yang berpotensi untuk diteroka oleh kedua-dua negara. Ya, dan sememangnya kita dah tahu sekarang ini TVET merupakan bukan pilihan kedua. Ini merupakan pilihan pertama. Jadi kita mengharapkan kerjasama ini dapat memberikan hubungan yang strategik untuk kita mengukuhkan lagi TVET dalam negara kita. Okey, seterusnya yang ingin kami kongsikan ialah berkaitan dengan rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023 diluluskan semalam. Jadi semalam RUU itu antara lain memperuntukkan larangan bagi menjual dan membeli produk tembakau, bahan merokok atau produk pengganti tembakau atau mengadakan apa-apa perkhidmatan untuk merokok kepada orang belum dewasa. Dan ia juga menyaksikan penguburan peruntukan berkaitan generasi penamat GEG, iaitu larangan penjualan produk tembakau dan rokok serta larangan merokok bagi orang yang lahir pada 1 Januari 2007 dan seterusnya. Rang undang-undang yang mengandungi fasa 1 hingga 54 itu dibentang semula bagi bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada Selasa sebelum dibentang untuk bacaan kali kedua semalam dan dibahas 27 ahli parlimen di sana. Okey, seterusnya juga ini di mana KPKM mencari mekanisme terbaik menangani isu orang tengah. Jadi KPKM sedang mencari mekanisme yang terbaik bagi mengurangkan jurang harga bekalan makanan seperti hasil laut di pasaran yang dilihat masih lagi tinggi. Betul tu Syafiqah. Dan ia berikutan harga jualan hasil laut terutamanya di kawasan Lembah Kelang dipengaruhi oleh kos pengangkutan dan monopoli harga oleh orang tengah. Dan menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata situasi menang-menang ataupun win-win situation perlu diwujudkan bagi memberikan manfaat kepada pengguna dan juga komuniti nelayan di negara ini. Okey, sedikit kita nak bicara mengenai status terkini bencana banjir. Ini yang telah pun dikemaskini semalam setakat 8 malam di Kelantan. Bilangan PPS yang dibuka ialah sebanyak 4 dan sebanyak 201 bilangan keluarga terjejas dan jumlah bilangan mangsa ialah 693. Manakala di Terengganu bilangan PPS sebanyak 1, bilangan keluarga 1 dan juga bilangan mangsa sebanyak 3. Ya, kalau kita tengok jumlahnya Syafiqah, bilangan mangsa seramai 656 mangsa dan bilangan keluarga yang terlibat adalah 202 dan bilangan PPS yang terlibat adalah 5 setakat ini. Ya, okey. Ini pula berkaitan dengan PRK Kemaman yang akan berlangsung esok, di mana calon bagi pilihan raya kecil PRK semalam menyifatkan Perdana Menteri sebagai calon tiada cacat celah kerana memiliki rekod cemerlang semasa menjawat jawatan Panglima Angkatan Tentera. Jadi kita akan bawakan perkembangan terkini berkaitan dengan PRK Kemaman ini dari semasa ke semasa. Esok juga kita akan bawakan grandstandnya. Jadi terus bersama dengan kami pastinya di RTM. Jadi sekarang ini Syafiqah, mungkin kita boleh berehat seketika? Ya. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana selepas ini. Isu
IHR terus disebarkan walaupun ia tidak benar. Tular di media sosial, kononnya Malaysia telah menandatangani persetujuan pindaan peraturan kesihatan antarabangsa IHR. Semakan pasukan Biar Betul mendapati dakwaan tidak masuk akal dan terdapat satu petisyen yang perlu ditandatangani mengenai IHR sebelum 30 November 2023. Secara ringkasnya, IHR mempunyai 5 kepentingan iaitu tiada ancaman kesihatan sempadan, kukuhkan kebolehan negara kawal penyakit rentas sempadan, perjalanan dan perdagangan dijadikan lebih selamat. IHR juga galakkan perdagangan dan pelancongan di negara-negara dan cegah kemerosotan ekonomi. Keselamatan kesihatan global dipertingkat. Wujudkan sistem amaran awal untuk mengelak ancaman terhadap kesihatan dan mata pencarian orang ramai. Ancaman harian terkawal, bimbing negara untuk mengesan, menilai dan bertindak balas terhadap ancaman dan maklumkan kepada negara lain dengan pantas. Faedah semua sektor. Sediakan semua sektor untuk kemungkinan kecemasan menerusi penyelarasan dan perkongsian maklumat. Menteri Kesihatan menegaskan kedaulatan negara kekal jadi keutamaan. Sebarang keputusan yang akan dibuat dipastikan tidak bercanggah dengan prinsip dan sensitiviti masyarakat. Henti sebar maklumat palsu, elak timbulkan kegusaran awam. Penyebaran maklumat seumpama merupakan kesalahan. Terima fitnah atau maklumat palsu, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Bertemu Masih kembali lagi. bersama kami dalam nampak. Selamat Pagi Malaysia. Tak sabar sebenarnya. Kan? Kita teruja nak bersama dengan rakan kita di seleksi pagi hari ini di Kelantan FM. Kelantan? Kelantan. Oh, dan kita nak berjumpa dengan siapa ni, Syafiqah? Aina. Aina. Cik Mek yang lawa ni, Cik Mek Aina molek ni. kita lah, Cik Mek kan? molek kita. Kita nak lihat bagaimana perkembangan banjir di sana, di Kelantan. Terus saja bersama dengan Aina untuk Kelantan FM. Silakan. Hari ni semalam berisik jangan kau aku sibuk. Terima kasih Irfan dan Syafiqah, rakan penyampai di Selamat Pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani, selamat pagi yang sedang menonton di kaca televisyen, di siaran TV1 Selamat Pagi Malaysia, juga yang sedang mengikuti di corong radio Kelantan FM. Selamat pagi hari ini dari Tanah Serambi Mekah bersiaran bersama dengan anda, saya DJ Aina dari Kelantan FM. Alhamdulillah diberikan kesempatan di hari Jumaat yang penuh berkat untuk kita sama-sama telusuri apa yang nak dikongsikan hari ini. Waspada diri di musim banjir. Kalau sebut saja hujung tahun di Pantai Timur ni sinonim untuk kita semua berwaspada dengan musim tengkujuh, yang mana kalau mengikuti map Malaysia, monsun timur laut dijangka bermula November dan berakhir pada Mac tahun depan. Dan yang pastinya rakyat di Pantai Timur akan bersiap-siagalah untuk menghadapi musim banjir. Kalau kita ingat zaman kecil-kecil kita dulu, rasa teruja bila tengok air banjir kan, macam duduk kat taman tema air. Tapi hakikatnya bukan kanak-kanak aja yang suka main air, yang dewasa ini pun tak kurangnya juga sebenarnya. Banjir yang berlaku akan menyebabkan sampah sarap dan takungan najis keluar bersama-sama dengan limpahan air. Dan takungan najis keluar bersama-sama dengan limpahan air ini akan bertaburan di merata-rata tempat sehingga akan mengakibatkan pelbagai jenis penyakit berjangkit. Dan antara penyakit berjangkit yang mudah merebak semasa dan selepas banjir adalah konjungtivitis, iaitu sakit mata, leptospirosis, jerit-birit dan lain-lain. Dan pada 2014, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pernah melaporkan penularan wabak leptospirosis yang besar berlaku di Kelantan. Ekoran kejadian banjir besar pada ketika itu. Dan penyakit ini ialah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh air kencing haiwan mamalia seperti tikus. Lepas tu air yang tenang jangan disangka tiada bahaya. Nampak je tenang, tahu-tahu masuk longkang. Itulah bahayanya ketika kita memandu laju di musim hujan. Dan tips keselamatan semasa memandu ini ada dikongsikan oleh Majlis Keselamatan Negara Amerika Syarikat, yang mana mengurangkan kelajuan kenderaan sebanyak 1/3 semasa memandu keadaan basah. Contohnya, jika kita memandu dalam cuaca hujan dan had laju jalan raya berkenaan adalah 80 km
sejam, maka kelajuan hendaklah diturunkan kepada sekitar 53 km per jam sahaja. Dan semestinya kalau musim cuti sekolah ni, macam-macam program, aktiviti yang nak dibuatkan bersama dengan keluarga, tetapi cuaca tengkujuh walaupun bukan halangan untuk bercuti, tetapi kita perlu lebih berhati-hati untuk tidak pergi ke kawasan perairan seperti pantai dan sungai. Kita sedia maklum kalau musim hujan lebat ni, air laut dan sungainya bergelora. Risiko kepada air pasang dan kepala air. Dan statistik 2 tahun lepas di Malaysia mencatatkan 306 mangsa mati lemas. Ini ialah statistik yang dikeluarkan oleh KPKT. Kalau nak bercuti sekalipun musim sebegini, rancang seeloknya. Seronok memang seronok, tapi fikirkan setiap risiko yang boleh berlaku. Lebih baik untuk kita sediakan payung sebelum hujan kerana bubur tak boleh hendaknya dinasi semula. Dan saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan dengan anda. Jangan pandang remeh dengan musim banjir. Kita sendiri pun banyak dikhabarkan dengan kemalangan-kemalangan yang berlaku ketika musim banjir. Jadi perkara yang boleh elak, kita elakkan. Sekian saja daripada saya, Tinggi Rumput dari Padi. InsyaAllah kita jumpa lagi kembali ke Angkasa Peri. Terima kasih Aina untuk seleksi pagi Kelantan FM. Seterusnya penonton, kita akan lihat tentang program Setahun Kerajaan Malaysia Madani. Untuk pagi ini kita bersama dengan Puan Sharina Kasim, Pengarah Seksyen Perancangan Strategik Unit Penyelesaian Lonjakan Prestasi Pacu, Pejabat Perdana Menteri. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Sihat Puan? Ya, sihat. Alhamdulillah. Dan permulaannya pagi ini kita nak lihat tentang, boleh berterangkan kepada kita tentang Pacu dan juga fungsi Pacu dalam pentadbiran Kerajaan Malaysia Madani. Okey, terima kasih Ifran dan terima kasih Selamat Pagi Malaysia. Sama-sama. Okey, Pacu ni baru saja diwujudkan pada awal tahun ini. Baik. Dan Pacu merupakan salah satu agensi di bawah Pejabat Perdana Menteri lah. Tujuan dan peranan Pacu ni lebih kepada tugas-tugas penyelarasan, pemantauan dan juga pelaporan agenda Malaysia Madani lah. Okey. Dan kita tahu yang agenda Malaysia Madani ini melibatkan keseluruhan semuanya. Sama ada di peringkat kerajaan, jabatan, kementerian dan juga melibatkan pihak swasta dan orang ramai. Jadi perlu ada tindakan-tindakan penyelarasan untuk memastikan semua yang tindak tanduk yang kita lakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Baik. Untuk kesejahteraan rakyat. Ya, demi kesejahteraan rakyat itu merupakan peranan utama Pacu dalam pentadbiran negara kita. Dan kalau kita lihat tentang pelaksanaan program Setahun Bersama Kerajaan Madani ini, apa antara peranan Pacu yang boleh dikongsikan? Okey. Pacu bertindak sebagai sekretariat utama ataupun sekretariat induk untuk merancang dan menyelaraskan pelibatan semua kementerian dan semua yang terlibat dalam program Setahun Bersama Kerajaan Madani lah. Selain daripada Pacu, kita juga ada Perbadanan Produktiviti Malaysia yang juga turut membantu Pacu dalam melaksana dan menyelaras program ini. Kalau kita lihat lagi tentang tugas-tugas utama, mungkin boleh kongsikan sedikit untuk perancangan program Setahun Bersama Kerajaan Malaysia Madani. Ya. Untuk program Setahun Bersama Kerajaan Madani ini yang ada banyak segmen. Ada banyak segmen yang kita telah susun. Banyak program juga. Banyak program. Dan semua ni melibatkan semua kumpulan masyarakat lah. Yang pertama ni kalau di peringkat orang kata apa, kementerian, di peringkat jabatan tu kita ada reruai di mana setiap kementerian akan memaparkan dan berkongsi apa pencapaian bagi tahun ini dan yang lebih penting lagi apa yang akan berlaku pada tahun depan dan tahun-tahun seterusnya. Way forward. Way forward. Dan tahun ini kita sedia maklum di peringkat kerajaan ini banyak dasar-dasar utama telah dilancarkan. Kajian semula rancangan Malaysia ke-12, ekonomi madani dan belanjawan 2024. Semua ini akan menentukan ke mana hala tuju kita. Dan masyarakat, rakyat terutamanya mesti teringin nak tahu apa akan berlaku pada tahun-tahun yang akan datang lah. Baik. Itu yang pertamanya. Di peringkat kementerian juga akan ada beberapa program sisipan ataupun pocket talk yang kita namakan. Dan kementerian akan berkongsi maklumat dan sebagainya dalam topik-topik yang tertentu. Sebagai contohnya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dia akan berkongsi tentang anti gangguan seksual. Kan kadang-kadang kita pun terlibat dan sebagainya. Macam mana kita nak bertindak balas terhadap perkara itu? Apa hak kita kan? Apa hak kita? Macam mana nak bawa perkara-perkara ini ke depan? Dan seterusnya juga di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ada advokasi pelindungan kanak-kanak. Tentang perabaian, penderaan dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak terlibat dalam tu secara langsung, tapi jiran ke sanak keluarga yang terlibat. Apa yang kita boleh buat? Itu ada maklumat-maklumat akan kita kongsi. Kementerian Ekonomi juga akan datang dengan tajuk dia Sembang Santai Ekonomi. Saya rasa ini sangat menarik ya. Kita selalu dengan gaji progresif, kita dengan subsidi bersasar,
peluang pekerjaan dan sebagainya, ini akan dikongsi bersama oleh Kementerian Ekonomi. Dan tadi kita dengar tentang banjir, dan kita pun Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, dia ada tajuk dia, peranan karib dan ramalan banjir. Apa karib tu? Nak tahu kena datang lah. Kena datang. Baik, dan kalau kita nak fahamkan lagi, mungkin boleh kongsikan antara tujuan utama program seperti ini dilaksanakan untuk mungkin kita bersama-sama dengan rakyat, bersama dengan pemimpin untuk kita mengetahui tentang apa hal tujuan negara kita. Ya. Pertama, seperti yang saya maklumkan tadi, pelbagai dasar utama tadi telah dilancarkan. Okey, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun telah kata dasar perancangan telah dibuat tahun ini. Tahun depan kita akan mula bergerak. Akan bergerak ke arah untuk sebuah negara yang lebih maju dan sejahtera. Jadi itu yang kita nak kongsi dengan masyarakat. Way forward kita tu. Pencapaian kita raikan, tetapi way forward itu lebih penting. Betul. Jadi rakyat nak tahu di mana. Dan program ini juga memberi peluang kepada masyarakat untuk berkongsi pandangan, idea, maklum balas kepada kementerian, kepada pihak-pihak yang berkenaan yang ada di program ini, apa yang mereka mahu, apa yang patut kita buat. Betul. Jadi ini adalah lebih two-way communication. Kita memaklum dan kita menerima maklum balas juga. Jadi penting kerana rakyat ini bersuara dan memberikan pendapat mereka tentang kerajaan sekarang ini kan. Jadi bila dah ada peluang ini, mereka patut ambil lah kan. Jadi kena beramai-ramai untuk datang membanjiri program kita nanti. Dan kalau kita nak lihat di manakah akan dilaksanakan program ini dan bila sebenarnya? Program setahun bersama Kerajaan Madani akan diadakan pada 8 hingga 10 Disember ini, hari Jumaat hingga ke hari Ahad, bertempat di pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil. Bukit Jalil. Okey, kalau kita ukurkan waktunya tu dari pukul berapa sampai pukul berapa? Untuk hari pertama, 8 hari bulan, hari Jumaat Hari Jumaat. Kita akan bermula seawal 9 pagi dan kita berakhir pada pukul 4 petang. Awal sikit sebab hari Jumaat tu ada pertandingan bola sepak kalau saya tak silap. Baik. Dan hari kedua 9 pagi sampai 10 malam. Kita lanjutkan sampai 10 malam. 10 malam. Dan hari yang terakhir, hari Ahad, 10 hari bulan, 9 pagi sehingga 6 petang. Baik, kalau kita nak lihat tentang ketibaan Yang Amat Perdana Menteri, bila itu? Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan datang pada hari yang ketiga tu. Hari ketiga. Perasmian penutup akan diadakan pada hari yang ketiga, 10 hari bulan, bermula jam 3 petang. Baik. Dan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. InsyaAllah kita akan beramai di sana. Dan kalau kita nak kongsikan antara manfaat yang mungkin akan diperoleh oleh masyarakat sekiranya mereka terlibat sama dengan program seperti ini. Yang pertama, dari segi perkhidmatan yang disediakanlah oleh kementerian, jabatan-jabatan tertentu. Kita ada pemeriksaan dan rawatan gigi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita ada juga perkhidmatan saringan kanser reproduktif dan program subsidi ujian mamogram oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ini menarik ni. Ada perkhidmatan kaunter bergerak, JPJ. JPJ. Dia ada bagi ni program penukaran helmet ataupun topi keleda. Jadi boleh bawa topi keleda yang lama-lama tu dan ditukar dengan yang barulah. Baik. Untuk yang remaja-remaja ni kita ada penalty shootout. Oleh Kementerian Belia dan Sukan. Ini dalam satu bentuk pertandingan lah. Dia akan diadakan pada hari kedua di Gelanggang Futsal Bukit Jalil. Apa lagi kita ada? Kita ada jabatan pendaftaran. Nak tukar IC, nak daftar kelahiran, itu pun semua disediakan di situ lah. Dan selain daripada itu, yang paling menarik adalah tentang Karnival Kejaya. Di sini ada pelibatan di pihak swasta dan di pihak syarikat-syarikat JLC di bawah Khazanah Nasional, Perkeso, dan juga di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam sendiri. Perkhidmatan Awam Malaysia menawarkan peluang-peluang pekerjaan lah. Kita difahamkan lebih kurang 70 syarikat-syarikat swasta telah bersetuju untuk turut serta dalam Karnival Kejaya ini. Jadi peluanglah kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan tu. InsyaAllah akan jumpalah peluang pekerjaan itu di sana nanti. InsyaAllah. Jadi kena datang. Baik, kalau kita lihat tentang pelibatan pihak swasta juga selain daripada Karnival Kejaya, apa lagi yang mereka terlibat sama? Ada satu lagi segmen yang tak kurang menariknya. Tentang jualan-jualan ni. Tentang jualan-jualan ni, jualan rahmah, jualan agro-madani, dan jualan rahmah tu kita ada beberapa operator yang telah bersetuju untuk turut serta, Maidin, Aeon Big dan sebagainya. Ini peluang untuk kita mendapatkan barang-barang keperluan dengan harga yang lebih murah lah. Dan jualan rahmah tu pun ini pun sangat menarik ini. Orang kata peluang juga kepada kita untuk mendapat barang keperluan, barang basah dengan harga murah. Dalam kes ni kita ada juga 183 usahawan. Usahawan-usahawan madani yang akan turut serta terlibat.
kita seolah-olah serampang dua mata, Irfan. Kita untuk program jualan ni bukan saja untuk masyarakat mendapat barang keperluan tu, tetapi memberi peluang kepada peniaga-peniaga untuk menambah pendapatan, meluaskan pasaran lah. Win-win situation lah. Okey, dan kalau boleh kongsikan lagi sekali, mungkin ada terlepas tadi, antara tarikan utama untuk program kita kali ini. Okey, tarikan utama tadi kita kongsi tentang peranan kementerian, dan satu lagi kot mungkin saya nak sedikit ni tentang cabutan bertuah. Saya pernah dengar cabutan bertuah ni. Hadiah utamanya bukan calang-calang. Oh, hadiah utamanya bukan calang-calang. Hadiah utama ni akan orang kata apa, disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah pada hari 10 hari bulan tu nanti. Selain daripada hadiah utama tu, yang kita nak rahsiakan dulu lah. Rahsiakan dulu Rahsiakan dulu. Oh, saya rasa pernah bagi. Tapi sebelum tapi tak apa. Rahsiakan dulu. Tapi saya nak maklumkan ada hadiah-hadiah kecil-kecil yang tak kurang hebatnya. Baik. Yang tu boleh bagi tahu. Yang tu saya bagi tahulah. Okey, silakan. Kan. Hadiahnya kalau ni yang terbaru kita ada tiket penerbangan. Okey, tiket penerbangan dalam dan luar negeri. Baik. Kan luar negeri itu boleh tahan dah, dia sedap dah dengar dah tu. Dubai, Turki dan sebagainya tu. Tak terkurang jugalah yang dalam negeri. Itu yang terbaru. Yang lain tu saya rasa masyarakat pemakluman tentang motosikal, TV dan sebagainya. Itu yang biasa lah kan. Tapi tadi agak luar biasa ya, dapat tiket penerbangan ke Dubai. Kalau saya pun nak jugalah ke Dubai itu ya. From kena datang tu. Baik. Dan penonton sekarang mungkin nak tahu puan ya, antara kemudahan yang disediakan. Mungkin ada pengetahuan awam yang kita bawakan sebab yalah mungkin 8 hingga 10 tu ramai orang yang akan datang kan. Jadi mungkin kita berikan kemudahan kepada mereka bagaimana Pak? Okey. Ada banyak kemudahan yang kita sediakan bagi pengunjung ataupun memudahkan orang ramai mengunjungi program ini. Bas perantara percuma, shuttle bus kita sediakan daripada 4 lokasi. Lokasi yang pertama Indah Parade, kedua Pavilion Bukit Jalil, yang ketiga Teknologi Park Malaysia, dan yang terakhir tentang Esro. Dari Esro. Selain pada itu, ada tram yang kita sediakan bermula daripada stesen LRT Bukit Jalil ke tapak program lah. Dan tram ini juga kita sediakan tram untuk kegunaan golongan OKU. Okay. Dan di dalam tapak program itu juga kita sediakan bagi. Mungkin yang bawa anak kecil dan sebagainya. Mungkin ada warga emas. Kegunaan bagi kita sediakan. Dan kita sediakan juga untuk golongan OKU inilah. Selain itu kemudahan surau, tandas semua disediakan, dan Pembadanan Stadium pun berbesar hati. Dia membenarkan kita menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada di situlah. Alhamdulillah. Surau pun jangan risau, pihak JAKIM menyediakan surau bergerak, surau di stadium pun boleh kita gunakan. Dan kalau untuk jualan-jualan kita risau dahaga lapar ke, kan? Kita ada food truck. Semua ada komplit di situ. Dari segi makanan, untuk kita bergerak ke sana dan kemari ada kemudahan disediakan. Baik. Dan kalau kita nak berbicara tentang sekarang ini kan, kalau ikutkan masa dah tak banyak ni kan, nak ke 8 Disember ni, persiapan setakat ini bagaimana dari pihak Pacu sendiri? Kebetulan juga Irfan, semalam saya pun ke tapak program. Nampak persiapan sedang giat dilakukan. Kemah-kemah ada yang telah naik dan sebagainya, dan kita sedang di peringkat akhir lah. Kawan utama menyusun, memutamatkan program, dan apa lagi, signage dan sebagainya. Benda-benda untuk memudahkan pengunjung. Kita mahu pengunjung merasa selesa dah hadir, dapat menikmati apa yang kita sediakan, dan bergembiralah pada hari itu. Bersama-sama. Lagi sekali Puan, dengan kita ini kita nak wawarkan kepada penonton sama Malaysia untuk sama-sama membanjiri Stadium Bukit Jalil nanti. Silakan. Okey, saya menjemput semua ke Stadium Perkarangan Bukit Jalil pada 8 hingga 10 Disember 2023 untuk sama-sama kita ke program setahun bersama Kerajaan Madani. Banyak program menarik telah kita sediakan, perkongsian pencapaian hala tuju, keperluan-keperluan lain, harian dan sebagainya, sukan dan sebagainya untuk semua kumpulan masyarakat. InsyaAllah kita sama-sama ke sana. Terima kasih ucapkan kepada Puan Sherina Kasim, Pengarah Seksyen Perancangan Strategik, Unit Penarasan dan Lonjakan Prestasi Pacu, Pejabat Perdana Menteri. Terima kasih banyak-banyak Puan. InsyaAllah kita jumpa di sana nanti untuk dapatkan cabutan bertuah. Baik penonton, sekarang ni kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini.
petani, peternak dan nelayan berdepan dengan musibah bencana sehingga memusnahkan hasil tanaman. 50 juta ringgit disediakan di bawah tabung bencana pertanian. Memberi pampasan sehingga 50% akibat kerugian. 50 juta ringgit di bawah skim takaful tanaman padi untuk manfaat lebih 240,000 pesawah. Okey, jadi jangan lupa untuk ke Stadium Nasional Bukit Jalil pada 8, 9 dan 10 Disember ini bersempena dengan program Setahun Bersama Kerajaan Madani. Okey Irfan, kita teruskan lagi Selamat Pagi Malaysia hari ini berkaitan dengan hujan berterusan meningkatkan risiko tanah runtuh. Kalau boleh kita kongsikan sedikit dapatan daripada Jabatan Mineral dan Geosains, ada 31 lokasi panas atau hotspot berisiko berlakunya tanah runtuh di seluruh negara. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita mengurangkan lagi impak tanah runtuh ini dan juga bagaimana untuk kita mengelakkan lebih ramai ataupun lebih banyak nyawa yang terkorban. Kita nak terus saja bersama dengan tetamu kita melalui Google Meet. Saya kenalkan terlebih dahulu Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir, Pensyarakanan Geologi, Kejuruteraan dan Mekanikal Tanah, Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Irfan dan Syafiqah. Selamat pagi Doktor. Baik, kita nak mulakan perkongsian kita pada pagi ini. Kalau boleh kongsikan Doktor ya, senario tanah runtuh belakangan ini yang telah melanda negara kita khususnya. Baik, kalau kita lihat trend ataupun pattern tanah runtuh yang berlaku kebelakangan ini, kita mula melihat satu peningkatan kes tanah runtuh pada musim monsun dan juga di luar musim monsun. Okey, dan kenapa ini berlaku? Kerana kita lihat pattern hujan itu sendiri yang mempunyai keragaman yang sukar untuk kita tentukan. Ini bermakna kita tidak lagi hanya expect tanah runtuh akan berlaku semasa monsun timur laut, tetapi semasa monsun barat daya juga beberapa kes tanah runtuh ada direkodkan dan dicatatkan. Cuma berbeza dari segi skala ataupun intensiti tahap kemusnahan yang di-offer lah pada setiap tanah runtuh. Itulah yang kita boleh lihat pada masa kini. Selain daripada hujan, bagaimana sebenarnya perubahan iklim global secara keseluruhan memberi impak kepada struktur tanah, Doktor? Baik, sebenarnya begini, bila kita nak bercakap pasal tanah runtuh, kita perlu lihat banyak sudut. Okay? Dan hujan adalah salah satu, saya tidak nafikan. Dan that is why kita suka untuk melihat tanah runtuh dari segi sudut dalamannya ataupun faktor satu faktor pencetus, satu lagi faktor yang menyebabkan ianya berlaku. Okay? Dan faktor pencetus ini faktor luaran, iaitu sebagai kita lihat tadilah hujan ataupun mungkin gempa bumi juga boleh menyebabkan tanah runtuh, anthropogenic effect iaitu aktiviti manusia. Dan kalau kita nak kaitkan tanah runtuh terhadap faktor luaran tadi secara globalnya adalah kerana aktiviti manusia yang kita telah mula secara giat daripada zaman pra-perindustrian dahulu. Okey, dan ini yang menyebabkan pemanasan global, dan apabila bumi semakin panas, apa yang kita dapat ialah pencairan kutub-kutub di Antartika sana. Okey, dan apabila salji mula mencair, isi padu air laut meningkat, jadi orang kata bila musim itu kering, sejatan akan tinggi, jadi hujan yang turun nanti akan lebih banyak dari segi jumlahnya berbanding dalam keadaan bumi yang tidak berapa panas. Jadi ini yang menyebabkan secara orang kata impak alam sekitar atau impak iklim itu menyebabkan kejadian tanah runtuh meningkat saban tahun. Okey, dan peningkatan itu berkadar terus dengan peningkatan suhu bumi. Dan kita secara tuntasnya kita boleh kata memang faktor luaran yang menyumbang kepada tanah runtuh datangnya ataupun largely contributed by human activities. Baik, itu merupakan satu faktor utama di mana ia merupakan kegiatan manusia. Kita juga penyebabnya kan. Jadi kalau kita lihat tentang faktor utama tadi adalah hujan lebat. Kita fokus kepada hujan pada pagi ini, dan kalau boleh Doktor kongsikan kepada kita tentang proses kejadian runtuh ini disebabkan hujan bagaimana Doktor? Okey.
untuk kita melihat bagaimana pula hujan menyumbang kepada ketidakstabilan cerun yang akhirnya membawa kepada kegagalan cerun, dia begini, hujan sahaja tidak cukup untuk menyebabkan sesuatu cerun itu gagal sepenuhnya. Kita perlu lihat material ataupun jasad yang membentuk cerun itu. Dan jika kita berhadapan dengan cerun tanah, 100% tanah ataupun dominan dengan tanah, jadi hujan yang masuk ini boleh orang kata meresap, meningkatkan kadar presipitasi di dalam tanah kerana tanah itu terdiri daripada butiran-butiran yang berongga, dan rongga-rongga ini apabila air mula mengisi, ia menyebabkan tanah itu berat. Okay, terutama jika tanah itu berada pada kedudukan yang curam ataupun cerun, lereng bukit. Kawasan-kawasan sebegini memang sangat-sangat mudah untuk bergerak. Kalaupun bukan pasal air yang masuk dalam tanah memberatkan tanah, juga because of tarikan graviti yang turut menyumbang kepada pergerakan ke bawah. Okey, tapi tak apalah, kita fokus kepada hujan. Jadi apabila air telah masuk ke dalam cerun dan tanah mula orang kata meningkat dari segi berat, ketumpatan yang tinggi ini berbanding dengan satah ataupun satu orang kata posisi jasad yang berada di bawah, menyebabkan ada sebahagian jasad yang basah tadi itu bergerak turun melalui satah gelinciran yang wujud di dalam tanah. Dan satah gelinciran ini adalah zon di mana kegagalan berlaku. That is why semua yang berada di atas akan turun. Di sinilah kita akan membezakan satah gelinciran itu dalam ataupun cetek untuk kita tafsir tanah runtuh itu sebagai tanah runtuh berskala besar atau kecil. Kerana kedua-dua ini berbeza dari segi mekanisme yang mencetus. Sebagai contoh ya, tanah runtuh cetek adalah tanah runtuh yang skalanya lebih kecil, isi padu yang dibawa pun lebih rendah, tetapi paling kerap berlaku. Ini yang kita kadang-kadang observe, kawasan-kawasan yang dilaporkan berlaku tanah runtuh tetapi tidak ada kematian, atau mungkin kalau ada kematian kerana unfortunately orang itu berada di situ. Kereta sebagai contoh kan yang berlaku di Cameron Highland 2 tahun lepas tidak silap saya. Tetapi tanah runtuh yang deep seated ni, yang dalam ini, ianya tidak memerlukan sudut yang curam pun. Kalau landai sekalipun, ianya masih boleh bergerak dengan kadar yang ekstrim dan cakupannya itu luas. Ini sebagaimana yang kita lihat di Batang Kali. Okey, kerana pembentukan satah itu jauh ke dalam bumi melebihi 10 meter. Kalau kita ikut penggelasan yang diberi oleh Japan Earth Science and Disaster Prevention, mereka meletakkan tanah runtuh cetek terhadap tanah runtuh dalam ini bezanya lebih kurang 10 meter. Jadi kalau 10 meter pembentukan satah itu, ini kita kelaskan sebagai cetek. Kalau lebih tanah runtuh dalam. Dan tanah runtuh dalam ada kalanya tidak berkaitan dengan hujan kerana ianya lebih banyak dipengaruhi oleh penurunan dan penaikan paras air bawah tanah. Okey, tetapi secara tidak langsung paras air bawah tanah sememangnya berkorelasi terus dengan hujan. Apabila ada hujan, paras air bawah tanah akan naik, mula mencetek. Jadi zon-zon yang orang kata tercanggar ini eventually akan menyebabkan apa yang kita lihat, iaitu tanah runtuh. Ya, doktor telah pun berkongsi mengenai tragedi-tragedi yang berlaku berkaitan dengan tanah runtuh ini. Jadi itu yang sebenarnya perlu kita elakkan. Jadi untuk kita beri pemahaman kepada masyarakat di luar sana, doktor boleh kongsikan apa di antara tanda-tanda awal kawasan tersebut bakal dilanda ataupun bakal mengalami tanah runtuh itu. Sebentar saja lagi kita nak bersama dengan doktor, tapi terlebih dahulu seperti mana saya kongsikan tadi, terdapat 31 lokasi panas atau hotspot yang berisiko untuk tanah runtuh. Jadi untuk maklumat lebih lanjut, anda boleh terus sahaja ke laman Sesawang Jabatan Mineral dan Geosains. Dalam pada masa ini, Irfan, apa yang boleh kita nasihatkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia secara amnya rakyat Malaysia supaya berhati-hati sewaktu monsun
timur laut ini kerana dengan cuaca yang tidak menentu, bukan saja kita risau mengenai kejadian tanah runtuh, tapi juga mengenai dengan kecelakaan ataupun bencana-bencana yang lain. Betul. Dan itu perkongsian pada pagi ini tentang kejadian berterusan hujan ini menyebabkan tingkatnya risiko tanah runtuh di Malaysia. Dan terima kasih ucapkan kepada Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir, pensyarah kanan Geologi Kejuruteraan dan Mekanikal Tanah Universiti Kebangsaan Alam Malaysia untuk perkongsian pada pagi ini. Banyak faktornya tadi, penyebab dan juga pencetus kan. Kita dah faham. Dan seterusnya penonton, kita akan ke negeri Syafiqah. Ini menang semalam. Menang bola semalam. Layak kepusingan seterusnya untuk AFC. Alhamdulillah 4-1 ya. 4-1. Kita nak terus saja ke Sabah untuk cerita pagi Sabah di sana bersama dengan rakan kita Eddie Joseph untuk melihat bagaimana tanaman hidroponik bantu menjana pendapatan usahawan muda. Silakan. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Selamat pagi Malaysia. Cerita pagi Sabah hari ini kami bawakan kepada anda seorang usahawan berusia 26 tahun yang berjaya menjana pendapatan mencecah puluhan ribu ringgit sebulan dengan hanya menanam tanaman sayuran. Dan untuk itu kita bersama dengan tetamu pagi ini, Shermaine Levy Burnett selaku usahawan muda tanaman hidroponik. Selamat pagi, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin boleh kongsikanlah bagaimana meminati bidang ini yang pada mulanya hanya sekadar hobi. Baiklah, terima kasih. Pada mulanya hobi ini bermula dari tahun 2019, iaitu sebelum wabak pandemik dilanda, dan apabila MCO dilanda, disitulah bermulanya saya mencuburi hobi saya dengan melihat satu YouTube. Dan apabila saya melihat di YouTube itu, saya sangat tertarik dengan bidang ini, dan apa salahnya jika saya cuba memandangkan kita tidak boleh keluar dan tidak boleh berbuat apa-apa. Dan apabila selepas MCO, iaitu bersama juga dengan bapa saya, kami berminat bersama-sama untuk menjadikan perusahaan kami ini lebih besar. Dan apa yang kita lihat di sini, inilah hasil usaha kami belajar selama kami dilanda COVID-19. Dan mungkin boleh kongsikan setakat ni berapa banyak tanaman hidroponik ini dan apa yang menjadikan tanaman ini istimewa berbanding sayuran lain? Dalam perusahaan kami ni, iaitu greenhouse ni sekarang, kami mempunyai 20,000 pokok di mana kami menuai sebanyak 4 kali 1 bulan dan fokus teliti dengan dari segi kualiti dan juga kebersihan dan sayur-sayuran kami. Ini kerana kami ingin memberikan setiap pelanggan kami merasai sayur-sayuran yang bersih dan kualiti. Ya, dan disebabkan perusahaan ini mendapat sambutan di luar jangka, mungkin boleh kongsikan adakah pihak berwajib membantu anda dalam mengembangkan lagi perusahaan ini? Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terutamanya kepada Pertubuhan Peladang Keningau kerana mereka membantu kami ingin mengembangkan lagi perusahaan kami dengan menjadikan kami sebagai mentor agar kami dapat mengajar petani-petani lain untuk mencuburi bidang ini dan mereka juga dapat menghasilkan sayuran hidroponik sendiri. Tidak lupa juga Jabatan Pertanian Keningau, mereka juga berbesar hati ingin membantu kami mengembangkan lagi bidang ini di daerah Keningau dan juga orang-orang ramai di luar sana. Semoga dengan ini akan memberi inspirasi kepada golongan muda untuk mencuburi bidang kerjaya. Bakat terpepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Sekian cerita pagi Sabah, kembali semula di Angkasa Puri. Silakan.
Saudara, pada tahun 2040, Kuala Lumpur bakal menjadi bandar untuk semua melalui pewataan Pelan Struktur Kuala Lumpur tahun 2040. Untuk hari ini kita bawa tetamu cukup istimewa. Kita persilakan Datuk Zulkarnain Hassan, Pengarah Eksekutif Rancangan DBKL. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Irfan. Sama-sama. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah hendaknya. Dan pagi ini, sebagai mukadimah dan pengenalan kepada topik kita, kan kalau boleh Datuk kongsikan Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 ini dan juga persiapan serta perancangannya seperti yang diluncurkan oleh Bapak Menteri pada 9 November yang lepas. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana memberi peluang kepada pihak saya mewakili DBKL untuk memberi penjelasan berkenaan dengan Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040. Jadi secara umumnya setiap bandaraya di dunia di mana-mana pun untuk tujuan perancangan kita perlu ada satu dokumen yang dijadikan asas supaya semua orang tahu apa akan perancangan kita untuk membangunkan suatu kawasan. Dalam konteks kita ni Kuala Lumpur, di kawasan Kuala Lumpur lah. Jadi Pelan Struktur ni untuk makluman semua merupakan salah satu komponen dalam pelan pembangunan seperti mana yang ditetapkan dalam peruntukan akta. Kita dari segi perancangan di Kuala Lumpur kita berasaskan kepada peruntukan dalam Akta Perancangan Wilayah Sekutuan 1982 iaitu Akta 267. Dan dalam Pelan Struktur ini kita menetapkan apa itu wawasan, apa itu matlamat, dasar dan tindakan bagaimana kita boleh memacu pembangunan Kuala Lumpur untuk mencapai tahap yang diperlukan pada tahun tertentu dalam konteks kita ini sehingga tahun 2040. Baik. Dan Pelan Struktur merupakan dokumen yang akan dirujuk dalam setiap perancangan pembangunan bukan saja oleh DBKL, juga oleh semua agensi-agensi yang akan terlibat dalam merancang ataupun dalam melaksanakan pembangunan di Kuala Lumpur, termasuk juga pihak maju, pemilik tanah dan sebagainya. Dan dari segi latar belakangnya, PSKL 2040 ini merupakan pelan yang kita sediakan kali yang ketiga. Dulu kita ada Pelan Struktur Kuala Lumpur 1984 dan kemudian kita ada Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020. Jadi Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 ini adalah bagi menggantikan dasar-dasar yang kita telah gariskan dalam pelan-pelan yang terdahulu. Tapi kita tidak bermakna dasar-dasar yang dahulu tu dibatalkan terus. Mana-mana dasar yang masih bersesuaian kita kekalkan dan kita tambah baik dalam Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 yang telah kita wartakan baru-baru ini. Secara umumnya apa yang kita boleh katakan dalam Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 ni asasnya agak berbeza ketara daripada pelan-pelan yang kita terdahulu. Sebab pelan kita yang terdahulu kita panggil area base berdasarkan sektor-sektor. Tetapi dalam Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 kita telah merubah kepada corak pembangunan yang lebih baru, lebih prominent, iaitu pembangunan berasaskan rel, di mana pembangunan ditumpukan di kawasan-kawasan yang mempunyai kelengkapan yang lengkap kepada kemudahan pengangkutan awam. Dalam konteks Kuala Lumpur, pengangkutan awam rel yang menjadi asas kepada penggerak pembangunan di Kuala Lumpur. Itu saya jelaskan berkenaan dengan Pelan Struktur Kuala Lumpur secara umum. Baik. Dan kalau kita lihat ya, Pelan Struktur ini merupakan dokumen perancangan yang paling tinggi untuk Kuala Lumpur sendiri dan untuk masa depannya nanti. Kalau boleh Datuk kongsikan kepada kita tentang 6 matlamat utama dan juga hala 7 serta visi dan matlamatnya bagaimana? Ya, terima kasih. Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 ini menekankan kepada 6 matlamat yang kita dah kenal pasti sebagai matlamat perancangan utama. Yang pertamanya ialah kita panggil bandaraya inovatif dan produktif. Dalam konteks matlamat ini, tumpuan kita berikan bagaimana kita boleh memastikan perkembangan ekonomi yang berterusan untuk Kuala Lumpur, sebab ekonomi adalah asas yang penting untuk memberikan daya tambah ataupun nilai tambah kepada pembangunan Kuala Lumpur. Jadi oleh kerana itu Pelan Struktur Kuala Lumpur ini telah mengenal pasti aspek-aspek yang perlu diberi penekanan bagi memastikan ekonomi yang berterusan untuk Kuala Lumpur.
Matlamat yang kedua yang difokuskan adalah Kuala Lumpur sebagai bandaraya inklusif, saksama dan bandaraya huni. Dalam konteks ini, kita menekankan pentingnya pembangunan di Kuala Lumpur ni dapat memberi manfaat kepada semua golongan masyarakat. Dari segi kemudahan perumahan, dari segi kemudahan masyarakat, dari segi pengangkutan, kawasan lapang dan sebagainya. Jadi ini penekanan yang diberi dalam konteks Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040. Seterusnya yang ketiga iaitu Kuala Lumpur Bandaraya Hijau, Sihat dan Vibrant. Ini merupakan tumpuan utama yang diberi bagi memastikan Kuala Lumpur sentiasa memberi penekanan kepada pengekalan dan penaik tarafan kawasan hijau yang merupakan keperluan utama kepada penduduk dan masyarakat di Kuala Lumpur. Jadi dalam konteks ini kita memberi penekanan kepada beberapa dasar. Contohnya kita menyediakan polisi penanaman 1 juta pokok di Kuala Lumpur yang akan menambah kawasan lapang dan kawasan hijau di Kuala Lumpur, meningkatkan lagi litupan kanopi yang mana kita nak pokok-pokok kita ni yang lebih rendang, yang lebih bersesuaian supaya impak teduhan itu dapat membantu kepada persekitaran di Kuala Lumpur. Dan yang keempatnya ialah berkaitan dengan Kuala Lumpur menjadi bandaraya pintar dan rendah karbon. Tumpuan dalam konteks ini saya fikir matlamat ini sama seperti mana yang diharapkan di peringkat antarabangsa yang dia telah menggariskan kepada dasar SDG, iaitu dasar untuk memastikan bandaraya kita hendaklah bandaraya yang rendah karbon. Ini penting kerana akibat keadaan iklim yang tidak dijangka, kita menghadapi berbagai masalah seperti hujan yang terlalu lebat, kepanasan yang juga ekstrim, dan ini yang kita cuba elakkan. Jadi dengan langkah-langkah yang kita dah gariskan dalam PSKL 2040, kita mengharapkan supaya isu-isu berkenaan dengan keperluan pintar iklim dan rendah karbon ini dapat diberikan perhatian yang sewajarnya. Dan yang kelimanya iaitu Kuala Lumpur Bandaraya Mobiliti Cekap dan Mesra Alam. Dalam matlamat ini, tumpuan kita berikan untuk memastikan bagaimana sistem pengangkutan di Kuala Lumpur ini dapat berjalan dengan efisien, dapat memastikan pergerakan yang lebih mudah, cepat dan selesa. Dalam konteks ini, penekanan yang kita berikan untuk Kuala Lumpur ialah untuk bagaimana kita boleh meningkatkan penggunaan pengangkutan awam. Kita dalam konteks ini kita amat beruntung kerana pihak Kerajaan Persekutuan melalui MOT dan juga MOF telah banyak membantu kita dari segi menyediakan sistem pengangkutan rel yang terbaik untuk Kuala Lumpur. Kita ada MRT1, MRT2 selain daripada LRT Putra, LRT Star, komuter yang telah sedia ada, juga monorail. Dan yang akan datang ini adalah MRT3 yang bakal melengkapkan sistem pengangkutan rel di Kuala Lumpur. Jadi kita harap dengan adanya sistem pengangkutan yang lengkap ini akan memudahkan rakyat, warga kota, para pekerja untuk menggunakan pengangkutan awam dan akhir sekali akan mengurangkan pergantungan kepada kenderaan persendirian yang selama ini menjadi punca kepada kesesakan lalu lintas di ibu kota. Dan dalam konteks ini, apa yang kita akan tambah baik adalah penyediaan kemudahan-kemudahan yang lengkap dari segi first mile and last mile. Jadi first mile ni adalah daripada rumah nak pergi ke rail station, dan juga yang last mile tu adalah daripada stesen yang terakhir untuk bergerak ke tempat kerja. Jadi ini yang tumpuan kita berikan untuk matlamat yang kelima. Itu yang kelima. Yang terakhir? Ya, yang matlamat keenam ini adalah bandaraya bersepadu dan mampan. Yang tumpuan yang kita berikan dalam matlamat yang terakhir ini adalah dari segi bagaimana kita nak mengatur, menyusun guna tanah di Kuala Lumpur ni supaya dapat diatur dengan dirancang bagi memastikan kegunaan tanah yang optimum untuk Kuala Lumpur. Dan dalam konteks ini kita pun sedar bahawa kawasan Kuala Lumpur mempunyai keluasan yang terhad. Jadi tumpuan kita berikan kepada potensi-potensi
kawasan-kawasan yang berpotensi untuk pembangunan baru, dan tumpuan sudah tentulah kepada pembangunan semula. Dan dalam PSKR 2040 kita telah mengenal pasti dan menggariskan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk pembangunan semula supaya dapat memberi faedah untuk pembangunan atau untuk keperluan jangka panjang. Baik, itu dia ya. Dan melalui nama selamat yang dikongsikan oleh Datuk Dari, kita mengharapkan agar pewartaan Pelan Struktur Kuala Lumpur ini dapat dilaksanakan dengan sempurna sehingga tahun 2040 kita jadikan Kuala Lumpur ini bandar untuk semua. Terima kasih ucapkan kepada Datuk Zulkarnain Hassan, Pengarah Eksekutif Perancangan DBKL untuk perkongsian pada pagi ini. Terima kasih Datuk ya. Dan seterusnya penonton Malaysia, kita akan bersama dengan Syafiqah sekarang ini, sebab Syafiqah akan berkongsi kepada kita tentang batik linut dan juga tanah liat. Macam menarik tu kan. Saya pun tak tahu dan saya pun nak tahu juga sekarang ni. Jadi kita akan terus bersama dengan Syafiqah dan tetamunya untuk segmen seterusnya. Silakan Syafiqah. Okey, terima kasih Irfan. Ya, selalunya bila kita bercakap mengenai batik, ianya sinonim dengan mencanting batik. Tapi hari ini kita nak kongsikan bersama dengan anda mengenai batik linut dan juga tanah liat. Jadi ini juga bersempena dengan sambutan Hari Batik Malaysia 2023 yang sudah pun bermula semalam sehingga 4 Disember 2023 bermula jam 10 pagi hingga 10 malam, pastinya di Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Jadi bersama dengan saya untuk menerangkan lebih lanjut mengenai batik linut dan tanah liat ini, saya kenalkan terlebih dahulu Encik Khairul Hafizi bin Naharuddin, Pengarah Kanan Bahagian Rekaan dan Penyelidikan Kraf Tangan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Seperti mana saya katakan tadi, batik ini disinonim dengan mencanting batik. Mencanting tu bahannya ialah daripada lilin. Jadi kita dah selalu guna, tapi difahamkan ada inovasi yang terkini. Betul. Iaitu digunakan daripada linut dan juga tanah liat. Okey, mungkin boleh secara mukadimahnya bagaimana sebenarnya boleh tercetusnya idea ni? Okey. Terima kasih kepada Syafiqah dan terima kasih juga kepada Selamat Pagi Malaysia dan RTM khususnya menjemput Kraf Tangan Malaysia sempena sambutan Hari Batik Malaysia bagi pihak kami untuk berkongsi hasil dapatan salah satu daripada inovasi yang dilaksanakan oleh Kraf Tangan Malaysia berkenaan dengan bahan alternatif untuk penghalang warna untuk batik. Jadi untuk makluman, projek ini kita telah laksanakan bermula tahun 2021 sebenarnya. Kita bangunkan dari segi formula bahan yang digunakan, kesesuaian bahan dan kita aplikasi kepada kain untuk menggunakan teknik-teknik batik yang sesuai. Jadi alhamdulillah tahun 2023 ni masuk tahun yang terakhir dalam kita melaksanakan kajian dan kita telah juga memberikan input hasil kajian itu kepada komuniti ataupun usahawan kraf kita dan alhamdulillah nampak hasilnya seperti mana yang baju yang saya pakai dan ada juga patut-patut pakaian-pakaian yang saya bawakan sekarang. Jadi benda ni pun telah memberikan satu impak untuk masyarakat dan khususnya dalam industri batik Malaysia lah. Untuk makluman, linut ni ataupun dia asalnya daripada sagu. Dan tanah liat ni kita umum tahulah tanah liat. Jadi kalau kita merujuk kepada teknik membatik itu penggunaan lilin untuk mereka corak ataupun memberikan corak, sama ada corak geometrik ke, flora ke ataupun gabungan. Jadi untuk hasil daripada inovasi ini, bahan linut dan tanah liat ni kita jadi menggantikan lilin untuk menghasilkan corak dan kita mewarna. Apa kelebihan sebenarnya linut dan juga tanah liat berbanding dengan lilin ini? Okey, kalau nak ikutkan kelebihan dia, dua-dua tu dia ada sifat yang berbeza lah. Sifat yang berbeza. Contohnya kalau linut ni bila kita menggunakan teknik screen, teknik sutasaring, jadi hasil dia lagi sharp sebab dia punya kelikatan dia tu. Dia bila kelikatan dia tu dia menyerap ke dalam kain, jadi warna dia tak dapat masuk lah. Jadi hasil dia tu lagi menarik. Tapi walau bagaimanapun hasil daripada tanah liat juga ada yang kita laksanakan boleh juga dia sama. Cumanya advantage kepada tanah liat ni adalah dari segi pengurusan dia. Bila kita dah mewarna untuk
membuang dia tu kita mudah. Dia just kita rendam air, dia just larut macam tu. Okey. Dia macam tanah lumpur macam tu kan. Kita dia just macam tu je. Basuh terus hilang. Basuh terus hilang. Tapi kalau linut ni kita kena ada proses menggosok supaya dia punya kelikatan tu hilang. Yalah, sebab dia ialah tepung sagu kan. Tepung Kita sagu, tahu dia betul. likat-likat. Jadi lebih mudah sebenarnya kalau untuk anak-anak bereksperimentasi atau melakukan hasil seni di rumah. Sebab di dapur tu mungkin adalah tepung sagu ya masing-masing di rumah tu. Jadi kalau guna lilin kita perlu mencanting. Jadi untuk linut dan juga tanah liat ini kita difahamkan ada dua metodnya. Mungkin tuan boleh kenalkan. Okey. Yang di hadapan saya ni adalah inovasi juga ya. Dia adalah daripada blok polimer. Okey. Dia kita nak bukan menggantikan untuk dalam bahan linut dengan clay ni kita menggunakan blok polimer. Okay. Bukan kata tak boleh menggunakan blok tradisi tu iaitu menggunakan tembaga ataupun zinc ataupun aluminium. Cumanya kita kena basuh. Bila basuh pasir ataupun tanah tu dia melekat dia akan merosakkan blok. Jadi kita menggunakan bahan asas polimer ni, plastik ni dan kita mudah. Yang ni pun kita sesiapa saja dia boleh hantar kepada syarikat ataupun kedai yang membuat 3D modeling ni dan dia boleh terus menggunakannya sebagai blok. Jadi dan yang kedua menggunakan sutasaring. Sutasaring ni umumnya adalah salah satu teknik membatik yang biasa kita lihat. Jadi untuk penghasilan dalam mass production ke ataupun dalam yang kuantiti yang banyak kita selalunya menggunakan teknik sutasaring sebab bila kita screen dia kat atas itu dia sekaligus dia boleh dapat dalam 1 meter ke 2 meter. Kalau blok ni dia kena aturan dia lah satu-satu. Jadi kedua-dua ni setakat ni yang atas di bawah inovasi kraftangan yang sesuai menggunakan bahan penghalang linut dengan tanah liat. Canting kita masih lagi proses untuk membuat dia punya kajian lagi lah. Sebab sebelum ni canting ni kita menggunakan lilin sebab dia punya sifat dia yang dia cair ya, dia panas. Jadi bila ni dia dalam keadaan yang suhu yang sejuk ke ataupun suhu rumah dia likat. Bila likat canting tu masih lagi tak sesuai. Okey, faham. Setakat ini bagaimana dengan penerimaan pasaran di luar sana berkaitan dengan linut dan juga tanah liat ini? Okey, untuk penerimaan pasaran untuk makluman pakaian barisan kabinet ya, semasa sambutan Hari Kebangsaan kita menggunakan tanah liat. Batik dia tu, batik warna biru turquoise tu. Jadi di situ atas inisiatif kita mencadangkan penggunaan pakaian rekaan batik itu kepada kementerian untuk diguna pakai. Jadi selain daripada itu setakat ini kita dah ada membawa teknik ini dan bahan ini kepada kita punya industri ya, dengan 153 orang komuniti yang kita bangunkan untuk tanah liat dan 79 orang dalam batik linut. Jadi dalam pada itu juga ada usahawan-usahawan kraft kita pun dah mula menggunakan dan menjual. Jadi hasil-hasilnya pun dapat kita lihat dan dapat kita beli. Contohnya di dalam sambutan Hari Batik Malaysia ni dan beberapa aktiviti promosi di bawah anjuran Kraftangan Malaysia. Ya, bersempena dengan sambutan Hari Batik Malaysia 2023 ni, apa lagi di antara aktiviti menarik yang diadakan di sana? Okey, untuk sambutan Hari Batik Malaysia 2023 ni bermula pada 30 November iaitu semalam. Jadi hari ini hari yang kedua sehingga ke 4 hari bulan Disember iaitu hari Isnin. Memandangkan pada 3 Disember 2023 ni jatuh pada hari Ahad. Jadi banyak aktiviti yang kita aturkan. Contohnya hari ini kita ada flag off untuk Jom Membatik. Sebentar lagi di Kompleks Kraft Kuala Lumpur di mana kita mensasarkan pelibatan seramai dalam 3,000 pelibatan seluruh Malaysia. Di Kompleks Kraft dengan di seluruh cawangan Kraftangan Malaysia. Maksudnya berjalan serentak di seluruh negara serentak pada hari ini sehinggalah kepada ke hari Ahad dan hingga seterusnya lah. Dan untuk pada hari Sabtu kita ada treasure hunt.
yang melibatkan juga dengan aktiviti-aktiviti di Kompleks Kraf dan di beberapa lokasi di sekitar Kuala Lumpur. Semuanya berkenaan dengan batik. Dan pada hari Ahad itu adalah kemuncaknya, iaitu kita ada jualan rahmah batik. Itu yang cuba kita nak ketengahkan hasil-hasil daripada usahawan kita, dan kita menelusuri ataupun menyahut saranan kerajaan batik. Ya, umumnya kata batik Malaysia mahal, macam mahal kan. Jadi dengan kesempatan ini kita harap pengunjung ataupun masyarakat boleh datang sendiri ke Kompleks Kraf untuk melihat harga-harga yang ditawarkan. Tak adalah semuanya tu mahal. Ada yang murah dan tengok kepada yang mampu milik lah. Mahal sebab ia berkualiti dan juga effort untuk membuat satu batik. Betul. Itu. Dalam Hari Batik Malaysia ini juga kita menggalakkan pengunjung ataupun sesiapa saja merasai proses menghasilkan batik. Bukan sahaja kita menjual, malahnya kita memberi pendedahan kepada umum. Siapa-siapa yang datang nak merasai, nak membuat batik, ada di Kompleks Kraf Kuala Lumpur. Jadi kepada anda yang nak merasai dan juga mendapat pengalaman bagaimana sebenarnya untuk membuat batik seperti contoh yang kita bawakan di studio hari ini. Ini antara contohnya, dan kalau yang berminat untuk membeli batik terus sahaja datang untuk sambutan Hari Batik Malaysia 2023 dan pun bermula semalam sehinggalah hari Ahad ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tetamu kita Encik Khairul Hafizi bin Naharuddin, pengarah kanan bahagian rekaan dan penyelidikan Kraft Tangan Malaysia, kerana sudi bersama dengan kami hari ini dan juga membawakan dua teknologi terbaru daripada Kraft Tangan, iaitu berkaitan dengan tanah liat dan juga linut. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan pegawai Met Malaysia untuk melihat bagaimana sebenarnya ramalan kaji cuaca untuk hari ini. Teruskan sahaja Met Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej beradar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat yang berlaku sejak tengah malam tadi untuk kebanyakan kawasan di sekitar negeri Terengganu, di sekitar selatan Pahang dan juga di kebanyakan daerah untuk negeri Johor. Keadaan cuaca hujan lebat untuk kawasan-kawasan ini dijangka masih lagi akan berterusan sehingga sekurang-kurangnya awal petang nanti. Manakala cuaca dilihat cerah dan baik untuk kebanyakan negeri lain di sekitar Semenanjung pada pagi ini. Dan untuk makluman semua juga, amaran hujan berterusan kategori waspada masih lagi dikekalkan untuk beberapa kawasan di sekitar pantai timur Semenanjung, iaitu di sekitar negeri Kelantan dan juga di beberapa daerah di sekitar utara Terengganu sehinggalah 3 Disember nanti, di mana hujan lebat boleh berterusan kebanyakan masa di kawasan-kawasan berkenaan sepanjang tempoh amaran tersebut. Untuk tinjauan cuaca sebelah petang nanti pula, kita menjangkakan cuaca hujan lebat dan ribut petir pada petang ini yang akan berlaku untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung, terutamanya di sekitar kawasan-kawasan yang telah pun diberikan amaran hujan lebat berterusan tadi. Dan hujan lebat dijangka mampu untuk berterusan terutamanya di sekitar kawasan-kawasan amaran. Oleh itu, orang ramai terutamanya bagi mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan keadaan cuaca tersebut. Untuk tinjauan cuaca semasa bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, kita dapat lihat cuaca dilihat cerah dan baik untuk kebanyakan bahagian di negeri Sarawak pada ketika ini. Namun begitu, untuk negeri Sabah, cuaca hujan lebat dilihat berlaku sejak awal pagi tadi untuk kebanyakan kawasan di sekitar bahagian Sandakan, Kudat dan juga beberapa kawasan di pantai barat negeri berkenaan. Cuaca hujan lebat terutamanya untuk bahagian Kudat di negeri Sabah ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke tengah hari nanti. Bagi tinjauan cuaca sebelah petang ini pula, kita menjangkakan ribut petir juga akan berlaku di kebanyakan bahagian untuk negeri Sabah dan juga di bahagian-bahagian sekitar utara dan juga barat negeri Sarawak seperti di Miri, Limbang, Kuching, Serian dan juga Samarahan daripada lewat petang sehinggalah ke awal malam. Bagi tinjauan cuaca sebelah malam ini pula, kita menjangkakan ribut petir akan lebih tertumpu di bahagian-bahagian sekitar pedalaman negeri Sarawak sehinggalah ke tengah malam nanti. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Syafika, ya. nak tanya sikit lah kan. Tahun depan ada tak perancangan nak jalan ke mana-mana ke dalam Malaysia ni? Itulah, saya bercita-cita nak ke Melaka lah, Ifan. Nak Mana makan asam lagi? pedas. Melaka lah. Mana lagi nak cari asam pedas yang sedap, Ifan? Betul, Cencaluk pula tu kan semua dekat Melaka. Ya, betul. Kenapa kita nak ke Melaka? Sebab tetamu kita orang Melaka. Ini bersempena dengan Tahun Melawat Melaka 2024 dan juga Karnival di Bendang. Hari ini kita cukup berbesar hati bersama dengan tetamu di studio. Kita kenalkan terlebih dahulu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar Melaka? Oh, alhamdulillah, Melaka ceria, gembira. Menanti semua orang datang ke Melaka. Kita lah tu antaranya. Tahun depan kita sampai dekat sana. Baik. Dan Melaka akan mengunjungkan Tahun Melawat Melaka bermula 1 Januari hingga 31 Disember tahun depan. Bagi memperkasakan lagi pelancongan negeri Melaka ini. Dan kalau kita nak lihat sini Datuk Seri Utama ya, bagaimana dengan penganjuran Tahun Melawat Melaka tahun depan ini? Tahun depan adalah merupakan Tahun Melawat Melaka yang akan dilancarkan secara rasmi pada malam 31 Disember sempena dengan Tahun Baru. Okey. Persediaan sambutan ini telah berada pada peringkat lebih daripada 75% untuk kita bersedia menyambut pengunjung dan pelancong yang datang. Pelbagai pengisian program telah pun kita atur sepanjang tahun 2024 dengan pelbagai pengisiannya dalam kepelbagaian acara. Okay. Sepanjang tahun kita ada 12 bulan, kita ada 12 bulan tema-tema yang berbeza. Oh, menarik. Jadi di Melaka ni memang kita tahu secara alaminya ataupun sepuluh jadinya dia adalah sebuah negeri pelancongan yang selama ini dikunjungi oleh ramai pelancong. Sebab ada pelancong pada luar negara ataupun pengunjung dan pelancong dari dalam negara. Kita telah mengkaji sepanjang tempoh tersebut untuk kita mengisikan pengisian-pengisian yang dapat meraihkan kehadiran ataupun limpahan pelancong yang bakal datang sepanjang Tahun Melawat Melaka. Dan bukan itu saja, kita juga menyediakan 4 buah kereta akan diberikan kepada pengunjung dan pelancong yang bertuah pada setiap 3 bulan. 3 bulan sekali. Datang ke Melaka. Pastinya akan menggembirakan dan menceriakan anda dan keluarga. Itu janjinya. Nanti kita tak tahu lah macam mana nak memenangi kereta dapat tu. kereta. 13 kali kita ada hotel-hotel yang bersama-sama participating untuk mempromosikan pelancongan Melaka. Dan mereka kena tidur di Melaka, berbelanja di Melaka dengan kadar yang kita akan tetapkan, dan mereka akan dapat 1 voucher untuk menyertai cabutan bertuah. Kereta memang hebat. Proton X70, SUV, dan kita akan menggamit lebih ramai pelancong datang. Dalam kaedah ini kita dalam win-win situation di antara pemain-pemain industri dan kerajaan yang akan menggalakkan ekonomi berkembang di kalangan rakyat. Peniaga-peniaga yang berkaitan dengan pelancongan ini juga akan mendapat faedah daripada Tahun Melawat Melaka ini. Okey. Apa yang menarik di Melaka? Tadi saya dah cakap asam pedas. Selain asam pedas, apa lagi? Sepanjang 12 bulan tu kan, apa yang... dia macam-macam. Kita ada mengikut bulanannya. Kita ada karnival. Dia ada karnival yang berkonsepkan pelancongan. Pelancongan ini bukan satu saja. Kita ada seni, budaya, warisan, gastronomi berkaitan dengan makanan dan keindahan alam semula jadi. Jadi kita ni bukan tertumpu saja di sentral Melaka ataupun di tengah-tengah Melaka, tapi dia akan berkembang ke seluruh daerah dalam Melaka. Menariknya. Di Air Keruh, Melimau. Di Air Keruh, di Melimau, di Sungai Rambai. Contoh sekarang ni kita tengah mengadakan program di Bendang. Maksudnya kita mengembalikan nostalgia lama. Orang dulu Bendang ini adalah tempat sumber mencari rezeki selain pada menanam padi. Dalam Bendang ada ikan. Jadi dekat situ dulu tak ada tempat permainan. Dalam Bendang kita menganjurkan permainan berlari, berbagai-bagai permainan, kaedah permainan dalam lumpur ni. Dalam lumpur? Dalam lumpur. Betul kan di Bendang tu. Di Bendang.
Bolehlah nanti kita sama-sama menyertainya. Tapi saya nak tanya juga tentang slogan itu. Sebab dengar tu memang catchy betul dan mungkin ada maksud yang tersirat. Jadi kalau misal kata satu keluarga dah datang, dia akan tanya mak dia, mana lagi? Mak dia nak cari jalan, mungkin susah nak cakap, orang Melaka mengambil kesempatan. Mana lagi? Ke Melaka lah. Ke Melaka lah. Very catchy, kita senang ingat. Gimana? Mana lagi? Melaka lah. Di Melaka kita menawarkan dalam kepelbagaian tempat tinggal. Ada homestay, ada kita ada hotel 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang dan 5 bintang. Jadi datanglah ke Melaka, pilihlah kemampuan kita mana nak pergi. Di samping kita boleh menjamu selera dengan anak pada kadar yang paling munasabah. Dia tak ada tempat lain. Mana lagi? Melaka lah. Menjamu selera, dapat pengalaman menarik, tinggal di hotel-hotel yang menarik. Menang kereta pula, Irfan. Dapat aktiviti saya pun. Dan kita ada lagi kita ada 21 muzium. Kita ada Night at Museum. Jadi dalam satu bulan tu kita akan menawarkan kepada pengunjung untuk bermalam di muzium. Saya takut jugalah kalau malam kat muzium. Itu bergerak semua ni. Kita dah jalankan program ni dan ramai orang suka tidur dalam muzium. Yang pertama, saya tahu mungkin dia orang suka ni dapat save sikit di hotel kot. Tetapi ini adalah satu tarikan baru. Di samping dia belajar, dia ada mengamati dalam kesan-kesan sejarah yang ada dalam Melaka, dia pilih. Kita ada muzium kemerdekaan, kita ada muzium sejarah, macam-macam ada muzium ada kat sana. Jadi bila kita datang tidur di sana, kita ada satu pengalaman baru. Nak cubalah ni. Kan. Datanglah ke Melaka. Okey, Datuk Seri juga mungkin boleh kongsikan apa lagi di antara perancangan khususnya daripada Kerajaan Melaka sendiri untuk mengembangkan lagi produk Melaka ini. Melaka dia ada kepelbagaian produk. Kalau kita nak buat dalam satu bulan nanti, dia ada bulan yang dipanggil bulan industri. Bulan industri ni kita ada berbagai produk yang menjadi produk bertaraf dunia di Melaka. Saya tersebut komersial sikit ni. Kalau tuan-tuan tahu Bonia tu produknya ialah originnya Melaka. Kilangnya di Melaka. Dah bergenerasi orang kerja di Melaka. Dah ada pelbagai lagi produk yang menarik. Kalau kita Mami umpama, ada lagi pelbagai. Saya Ekchong, Epiton. Itu semua produk-produk Melaka. Jadi kalau nak tanya saya, kita akan mempromosikan produk-produk industri keluaran Melaka ni dalam tahun melawat Melaka juga. Semua kita keluarkan. Biar orang tahu. Betul. Tak ada tempat lain yang mengeluarkan ni. Mana lagi? Melaka lah. Datuk Seri Utama, kalau kita tanya tentang strategi kerjasamanya bagaimana dengan pihak-pihak yang... Kita kerjasama dengan semua pihak swasta dan kerajaan yang amat baik. Tapi lebih baik lagi pada malam pelancaran, kita telah dapat bersama-sama dengan satu wilayah di negeri China, wilayah Jiangxi ataupun Nanning, yang akan bersiaran langsung dengan Melaka pada malam pelancaran tersebut. Di Nanning ni ada lebih kurang 58 juta orang penduduk. Melaka telah ditawarkan untuk crossover di malam pelancaran itu. Jadi malam pelancaran ini juga kita ada pelbagai acara yang menarik. Kita ada penyanyi tersohor Siti Nurhaliza, ada ramai lagi penyanyi-penyanyi anak Melaka. Ziana Zain, Anwar Zain, itu semua anak-anak Melaka yang mencipta nama di persada seni. Kita bawa balik pada malam itu untuk bersempena dengan pelancaran tahun melawat Melaka. Yang kita ni anak Sabah dengan anak Kedah, kita dah akan melawat. Jadi sebenarnya kita juga boleh memflower bukan saja orang Melaka, tapi ini semua untuk orang Malaysia. Ada pertunjukan bunga api. Dan juga orang Nanning, orang di China akan ramai nanti kita tengok tujuan tadi bila kita tanya kerjasama, kita nak menggalakkan dalam kerajaan, mempromosi rakyat Cina datang ke Malaysia tanpa visa dalam tempoh yang tertentu. Inilah kesempatan yang kita nak ambil dan kita rasa bertuah kerana wilayah Jiangxi ni dalam kota Nanning ni telah memilih Melaka untuk bersiaran langsung pada malam tersebut. Bayangkan malam itu adalah buat pertama kalinya dalam sejarah Melaka, tak tahu mungkin dalam sejarah Malaysia, tetapi pada kaedahnya malam tersebut kita akan ada berinteraksi dengan Governor Jiangxi di sana. Menarik. Jadi kalau orang sana tengok apa dekat Melaka ni, sebab sejarah Melaka ni dia berkait rapat dengan sejarah Cina. Betul lah. Siapa sahaja pelancong Cina dia mesti datang tidur kat Melaka. Jadi
bersempena dengan Tahun Beruang Melaka ini, saya akan bekerjasama dengan wilayah Jiangxi ini untuk membuatkan siaran langsung serentak di antara Melaka dan China. Ya, jadi melalui penganjuran Tahun Melawat Melaka 2024 ini, impak dari segi ekonominya bagaimana untuk kerajaan negeri Melaka? Pasti besar kan? Oh, pastinya menarik. Ya. Pastinya memacu people's economy ataupun ekonomi rakyat. Mereka-mereka yang bergiat perniagaan dalam kraftangan, kedai makanan, hotel-hotel, homestay akan mendapat pulangan yang baik. Melaka ada pelbagai daya tarikan. River Cruise yang satu-satunya river cruise yang terbaik di Malaysia ni, ataupun mungkin di rantau Asia Tenggara ini, sebab kedatangan mereka datang ke Melaka dan naik river cruise ni luar biasa, dan kita telah menghiasi bot-bot ni dengan penaja-penaja yang menaja untuk mempamerkan produk mereka di badan-badan bot tersebut, dan bot ini amat menarik sekarang ni. Dan dia ada satu kaedah baru yang ada tarikan kanak-kanak, yang ada tarikan untuk mempromosikan hotel atau produk-produk masing-masing. Jadi ada satu produk ni saya pun dah mula rasa dah overwhelming. Orang tak nak naik bot lain, orang nak naik bot ni juga, bawa anak-anak. Kita ada bot Upin Ipin. Bot Upin Ipin. Jadi ibu-ibu keluarga yang bawa anak-anak datang ni, anak-anak tak nak naik bot lain. Walaupun bot tu akan buat pusingan yang 1 jam, mereka sanggup tunggu. Dia jadi cantik. Jadi tak ada tempat lain. Mana lagi? Melaka je. Sepanjang hari ni kita Melaka lah. Okey, selain daripada tarikan-tarikan yang diberikan oleh Datuk Seri itu tadi, kena wawarkan juga kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, kenapa Melaka menjadi destinasi pilihan nombor 1 untuk 2024? Ya, selain daripada kita menawarkan hadiah untuk cabutan nombor bertuah, pengisian pelancongan Melaka ini secara tradisinya ialah sebuah kota sejarah yang telah diiktiraf oleh UNESCO. Untuk melihat ketemadunan pensejarahan Melaka, datanglah di 21 muzium yang kita sediakan. Dan lihat budaya dari segi seninya, pantunnya, dari segi tariannya, dondang sayangnya ada di Melaka. Saya telah memulakan satu kaedah baru untuk menggamit pelancong di Melaka. Kita ada 330 kampung seluruh Melaka, satu kampung satu pantun. Satu kampung satu pantun. Jadi kalau you masuk kampung tu, you akan tengok pantunnya terpamer untuk menyambut kedatangan orang-orang ke Melaka. Setiap kampung kan ada satu pantun. Sekali pergi menimba, sekali ikan merembat, sekali datang Melaka bertahun-tahun, tuan teringat. Kena balas balik ni. Saya teringin nak pergi Melaka lepas ni. Saya nak tengok pantun. Okey, jadi saya akan menjadikan Melaka ni negeri yang ada seni dan budayanya tersendiri. Di samping diiringi dengan faktor sejarah yang mengukuhkan daya tarikan pelancongan. Jadi seni dan budaya ini dipupuk di peringkat sekolah. Saya juga menganjurkan pertandingan pantun di peringkat sekolah. Jadi sekolah-sekolah mengeluarkan pantun-pantun yang cukup menarik. Jadi kita akan letakkan pantun-pantun ini di pintu-pintu masuk Melaka. Kalau datang Melaka besok tengok ada pantun-pantun yang menarik. Jadi kita berinteraksi dengan pelancong melalui kata-kata yang terletak dipamerkan di dalam pintu-pintu masuk. Jadi selamat datang ke Melaka. Macam saya katakan tadi, sekali pergi menimba, sekali ikan merembat. Sekali datang Melaka, bertahun-tahun nanti teringat. Dan kita nak berikan perhatian sedikit tentang Karnival di Bendang yang akan berlangsung tak lama lagi. Dah mula berlangsung pada hari ini. Yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, tapi Timbalan Perdana Menteri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam masih berehat lagi. Jadi dia akan dirasmikan oleh saya sendiri pada hari, mewakili Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada hari Ahad. Itu yang saya kata tadi. Kembali ke Bendang ialah satu konsep tradisi budaya lama. Dia juga satu dari tarian pelancong. Dulu kalau orang dekat kampung ni nak menyambut musim menanam padi ni, satu kemeriahan. Bagaimana menyemai, bagaimana mengubah, macam mana menanam, bagaimana nak menuai, macam mana nak membanting padi, macam mana nak kipas padi, macam mana nak kisar padi. Semuanya kita akan lakarkan semula sebagai satu nostalgia untuk anak-anak muda melihat kenapa di Bendang. Jadi selepas orang menuai padi ataupun selepas
selepas padi ini dapat dituai, bendang itu akan menjadi tempat mencari ikan pula. Ya, betul. Jadi ikan ada dalam lumpur ni yang dipanggil mengecal. Orang akan cari ikan, orang akan mengail ke apa semua. Jadi pelbagai sukan menarik. Apa ada dalam bendang, ada di Melaka. Di mana di Melaka? Di Sungai Rambai pada 1, 2 dan 3 bulan. Wow, menarik. Jom kita ke sana. Ini kita letak dalam kalender masing-masing. Bukan saja 2024 tapi sekarang ini telah pun bermula sebenarnya aktiviti-aktiviti menarik. Di mana? Di Melaka lah. Pada pantun sikit Sorong papan, tarik papan. Jom kita pergi Melaka tahun depan. Ya, sorong papan, tarik papan, buah keranji dalam perahu. Melaka akan menjadi kota keriangan. Bila dah datang besok baru kita tahu. Tak sabar kita nak ke Melaka ni. Wah, di Melaka hati saya takut tertawan pula di Melaka nanti. Takut saya tak balik nanti. Saya pindah aktif Melaka. Orang Melaka ni dia hebat. Kain baju dilipat-lipat, lipat-lipat tepi almari. Orang Melaka pandai memikat burung yang terbang menyerah diri. Okeylah. Saya dah kalah dah. Saya menyerah diri. Baiklah Ifai, saya rasa jodoh saya di Melaka. Terima kasih. Terima kasih banyak Yang Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka, kerana sudi bersama dengan kita hari ini untuk mempromosikan Tahun Melawat Melaka 2024. Segala-galanya ada di Melaka. Di mana? Melaka lah. Betul, kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Okey. Jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga mereka akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober hingga 30 November 2023 dan di Dewan Negara pada 27 November hingga 14 Disember 2023, 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan pada 10.05 pagi sehingga selesai persidangan di saluran berita RTM. Panduan keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir. Pastikan suis utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir. Periksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik. Saksikan secara langsung Grandstand khas Hari Mengundi PRK P040 Kemaman bermula 8 pagi hingga 11 pagi. Dan Grandstand khas analisis keputusan PRK P040 Kemaman Sabtu 2 Disember 2023 8.30 malam di TV1 dan 9 malam di saluran berita RTM. Ya, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama Irfan dan juga Syafiqah. Kita masih fokuskan kepada program setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani dan kita akan fokus kepada Kementerian Pertahanan pada pagi ini. Ya, jadi kita kenalkan terlebih dahulu tetamu di studio Yang Berhormat Ali Zahari, Timbalan Menteri Pertahanan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memberi tumpuan kepada portfolio ini pula, Kementerian Pertahanan. Mungkin secara overview-nya bagaimana prestasi sepanjang setahun ini? Ya, pertamanya terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput Kementerian Pertahanan. Kita sudah setahun di bawah Kerajaan Madani. Jadi sudah barang pasti kita di Kementerian Pertahanan. Kalau kita lihat
kita telah menggariskan beberapa asas kita untuk kita capai pada tahun ini. Jadi secara keseluruhannya kita lihat fokus-fokus kita sama ada dalam aspek anggota maupun dari segi kebajikan veteran kita, dan memang kita berikan tumpuan ini, dan kalau kita lihat dari segi apa yang telah kita rancang dan telah kita capai pada tahun ini. Sebab itu kalau kita lihat dalam aspek yang pertama, kalau kita tengok dari segi keutamaan kita adalah rumah keluarga Angkatan Tentera, atau yang kita panggil sebagai rekat lah. Jadi kita tahu bahawa ini adalah aspek paling utama kita. Sebab itu kalau kita lihat dari segi keperluan kita dalam Kementerian Pertahanan, kalau kita tengok dalam rancangan Malaysia ke-12 ada lebih 8,300 rumah yang harus kita siapkan. Rancangan Malaysia ke-12 hingga 2025. Sekarang ini lebih daripada 4,700 yang telah kita siapkan. So ada baki lagi. Jadi kalau menjelang 2030 itu ada 12,000 rumah keluarga Angkatan Tentera yang kita harus siapkan. Jadi dan begitulah juga kalau kita lihat dari segi rumah keluarga ini, yang penting bagi kita adalah keselesaan anggota pertahanan kita. Sebab itu tahun ini kita bajetkan 117 juta ringgit dan ditambah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebanyak 200 juta lagi pada tahun ini. Jadi kalau kita lihat memang penyelenggaraan keselesaan anggota itu menjadi keutamaan. Dan kalau kita tengok pada bajet tahun hadapan dibajetkan 400 juta. Jadi kita tahu bahawa ini adalah antara aspek-aspek yang kita berikan penekanan supaya anggota pertahanan kita dapat keselesaan dari segi kebajikan anggota pertahanan kita. Sebab itu kalau kita lihat di samping rumah keluarga adalah rumah sendiri yang kita sebut sebagai SASA, satu anggota satu rumah. Sebab itu kalau kita lihat kepada SASA ini, memang kalau kita lihat kita sedang bangunkan 3,500 unit di Sungai Besi, dan kita akan ada sekitar 7,000 unit lagi di Genting Kelang dan Kem Wadiben yang telah kita mulakan proses memastikan bahawa pembinaan ini boleh bermula dan menjelang 2026, 2027. Dan kalau kita lihat SASA ini, satu anggota satu rumah ini, kalau kita lihat saiz rumah dia daripada 1,000 kaki persegi itu, so harganya 150,000. Ini di Kuala Lumpur. Jadi ini memang tak ada. Memang tak ada kepada. Jadi bermula daripada itu. Lepas tu kalau 1,100, 190,000 dan ada 250,000. Jadi sebenarnya memang orang kata memang itulah keutamaan kita di kementerian itu, untuk pastikan bahawa anggota pertahanan kita itu kebajikan keutamaan mereka dari segi sama ada rumah keluarga maupun satu anggota satu rumah ini kita berikan tumpuan. Yang sedang kita bangunkan, yang sudah kita siapkan, macam saya sebutkan tadi, ada 4,700 yang sedang dibangunkan ada. So perancangan akan datang pun dah dimulakan. Jadi saya fikir kalau kita berada dalam track ini, itu menjadi keutamaan kita, dan saya yakin dia boleh dijayakan. Ya. Babi, saya percaya juga titik tumpuan Kementerian Pertahanan adalah kepada kebajikan veteran ATM, kan? Mungkin boleh kongsikan antara insentif yang diberikan kepada mereka ini. Itulah, kalau kita lihat kepada veteran Angkatan Tentera ni, kita tahu bahawa bila sebut veteran, saya sering mengulanginya sebab kadang-kadang ada persepsi di kalangan rakyat veteran itu biasanya orang berusia 60 tahun ke atas. Tapi veteran Angkatan Tentera, sebab saya selalu mengulangi supaya rakyat itu faham bahawa veteran ini semuda 39 tahun, 40 tahun, 21 tahun perkhidmatan dia berpencen. Dan kadang-kadang kalau dia memberikan perkhidmatan 10 tahun, dia baru berumur 30 tahun dah veteran Angkatan Tentera. Jadi kalau kita lihat, kita ada 5 aspek utama yang selalu kita berikan tumpuan, sama ada kebajikan, sama ada kesihatan, perumahan, pendidikan, sama ada dia sendiri ataupun anak-anaknya, dan juga yang kita panggil sebagai empower, perkasakan veteran. Sebab itu dari segi kebajikannya, kita tumpuan kita pada kali ini adalah bantuan sara hidup. Sebab itu kalau dulu kita tertumpu kepada veteran berpencen, tapi pada tahun ini Amat Berhormat Perdana Menteri telah umumkan bahawa bantuan sara hidup kepada anggota yang tidak berpencen juga. Jadi setakat ini kita ada 3 skim bantuan sara hidup ini. Yang berpencen dan tak berpencen 80 tahun ke atas, dan juga kepada yang kita panggil sebagai keluarga juga, sama ada kepada balu ataupun kepada anak-anak.
Ada sebahagian anak-anak kurang upaya, itu pun kita bagi bantuan sara hidup. Dan yang paling terkini seperti mana yang diumumkan oleh Perdana Menteri adalah kepada yang tidak berpencen. Jadi setakat ini bantuan sara hidup keseluruhannya sekitar 23,000 orang penerima kepada bantuan sara hidup ini. Jadi kalau kita lihat bajet kita tahun ini berbanding kalau kita bandingkan dengan tahun hadapan ada peningkatan 160%. Wah, banyak daripada jadi kalau kita lihat memang ada peningkatan yang agak tinggi. Kebanyakannya tertumpu kepada bantuan sara hidup. Jadi saya fikir ini mungkin dalam keadaan negara kita keluar daripada COVID itu memang tumpuan kita kepada rakyat itu, dan seperti mana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Madani itu, ihsan itu itulah ihsannya. Jadi kita mahu ia boleh meringankan beban sama ada yang berpencen maupun yang tidak berpencen. Ini keutamaan kita. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari segi kesihatan, 103 juta kita belanjakan setahun untuk kesihatan, sama ada dari segi perkhidmatan kesihatan ataupun perubatan ataupun bantuan alat-alat kesihatan. Kadang-kadang kalau kita lihat kadang-kadang mereka perlukan alat oksigen di rumah dan sebagainya, ini pun kita bantu. Dan yang ketiga adalah perumahan. Perumahan macam tadi SASA ada 15% yang tadi yang 1,000 kaki persegi 150,000, 15% ada untuk anggota veteran juga. Jadi itu pun kita peruntukkan, dan dalam masa yang sama kita juga ada apa yang kita sebut bina baharu rumah veteran. Tahun ini ada 44 rumah veteran yang kita bina baharu. Percuma ya kita bagi dia RM85,000. So tahun ini kita bangunkan 44 dan tahun depan kita ada peningkatan 1 juta lagi untuk tingkatkan lagi bilangannya, dan masa yang sama 177 unit rumah yang kita perbaiki. Jadi perbaiki ini adalah yang harga RM20,000, RM30,000 yang kita baiki. Jadi ini antara aspek-aspek yang kita berikan tumpuan dalam aspek veteran. Dan yang terakhirnya yang kita sebut juga adalah tentang pendidikan. Kadang-kadang pendidikan kepada anak-anak veteran daripada sekolah rendah, sekolah menengah memang kita bantu. Jadi kalau kita lihat angka pendidikan kita ini, kita belanjakan sekitar 5 juta. Termasuk anak-anak veteran yang melanjutkan pelajaran di peringkat diploma ataupun ijazah. Jadi ini antara fokus kita kepada kebajikan anggota veteran kita. Sepanjang setahun ini kebajikan anggota dan juga veteran itu kita boleh nampak bagaimana ianya terus dibela dan terus dijaga. Tapi selain itu juga antara program yang menarik ialah mengenai konsep pertahanan menyeluruh ataupun HANRO ini. Jadi bagaimana sebenarnya pendekatan daripada pihak kementerian dalam memurnikan hubungan di antara tentera dan juga rakyat Indonesia? Memanglah kalau kita tahu dalam kertas putih pertahanan kita, sebenarnya tanggungjawab pertahanan ini adalah tanggungjawab kita semua rakyat Malaysia. Jangan kita lupa. Itu adalah paling teras. Tetapi dalam kita memberikan kesedaran itu, kita harus dekatkan anggota pertahanan kita kepada rakyat dan masyarakat itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat dalam program kita mahu pertahanan menyeluruh ini, apa yang kita sebut sebagai program jiwa murni kita. Jadi kalau kita lihat kita ada banyak program-program. Tahun ini kita ada keseluruhannya ada 271 program antara Kementerian Pertahanan dengan masyarakat itu. Sama ada dalam konteks bencana, kalau kita tengok banjir. Memang yang berhormat Menteri kita Tok Mat sendiri daripada awal lagi sudah bagi arahan apa saja yang bencana, anggota pertahanan harus memberikan keutamaan. Jadi kalau kita lihat itu sebab sekarang ini kalau kita lihat di mana ada banjir, anggota pertahanan akan terus memberikan perkhidmatan kita. Sebab itu kita bukan sahaja menurunkan anggota. Kalau kita lihat untuk November ini kita ada 18,616 orang pegawai dan juga anggota bersedia untuk menghadapi banjir seluruh negara. Jadi memang ini antara teras kita. Sebab itu kalau kita lihat di samping kita tumpukan kepada bencana macam banjir, kita juga ada program-program motivasi di kalangan anggota pertahanan, para pegawai yang mana kita ada kepakarannya, kita bawa juga kepada institusi pendidikan kita. Begitulah juga dengan di samping kerohanian, kesedaran, di samping khidmat kesihatan. Macam kita buat di Serian di Sarawak, kita punya community health. Kita turun sendiri, kita bagi perkhidmatan kesihatan, sama ada pemeriksaan kesihatan maupun perubatan itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat macam banjir itu, kita ada 7 skuadron regimen askar jurutera diraja kita di Terengganu sendiri. Macam hari itu kita ada 7 brigade
di Johor. Jadi ini semua adalah anggota-anggota pertahanan kita yang terlibat dalam program Jiwa Murni kita. Jadi Malaysia boleh nampak sebenarnya Kementerian Pertahanan memberikan pendekatan yang holistik kepada Malaysia sendiri. Dan saya tertarik untuk bercakap tentang penganjuran 5 yang telah diadakan dengan Jaya ini di Langkawi baru-baru ini kan. Jadi kalau boleh kita lihat apakah peluang yang kita dapat melalui kerjasama strategik dengan mereka di peringkat antarabangsa dan juga kepada pertahanan kita sendiri. Dia kalau kita lihat memang kita sudah bertahun-tahun mengadakan 5 tapi kita tahu bahawa antara aspek yang kita mahu berikan tumpuan kepada 5 itu, kita boleh melihat kepada teknologi itu sendiri. Jadi paling tidak kita memberikan pendedahan kepada industri kita, termasuk kepada ATM itu sendiri. Dan dalam masa yang sama kita boleh juga mengadakan kerjasama. Sebab itu kalau kita lihat di samping kita melihat perbandingan teknologi, kita melihat kepada perkongsian teknologi antara industri dengan industri, tapi dalam masa yang sama kita pun tahu bahawa 5 kita manfaatkan sebagai diplomasi pertahanan kita. Selalu kita tahu dalam pertahanan ini kita menyebut tentang selalunya kalau kita tengok ancaman itu kerana sengketa itu. Jadi sebelum berlaku sengketa itu, diplomasi adalah antara aspek yang harus kita lihat, kerana kita tahu kita ada beberapa perbezaan dari segi sempadan kita, dari segi mungkin isu-isu yang berbangkit, mungkin perbezaan itu. Jadi diplomasi penting. Jadi 5 kita manfaatkan itu. Sebab itu kalau kita tengok antara kejayaan kita di 5 juga, kita memeterai beberapa sama ada dari segi kontrak ataupun surat setuju terima kita. Kalau kita lihat di 5-2023 ini, kita memeterai hampir 43 dokumen. Dan kalau kita lihat jumlahnya, jumlah yang terlibat dari segi ekonominya adalah sebanyak 10.13 bilion ringgit di Kementerian Pertahanan sendiri. Kalau kita tengok di MOT itu sendiri, hampir 7 bilion ringgit. Jadi kalau kita lihat, dia sebenarnya 5 itu bukan sahaja memberikan pengetahuan, tapi dia sebenarnya memacu juga ekonomi kita. Ya, selain daripada 5, bagaimana juga peranan pihak kementerian untuk meningkatkan lagi ekonomi dan juga mengembangkan lagi ekonomi di peringkat serantau khususnya? Dia memanglah kalau kita lihat macam kita lihat di kertas putih pertahanan kita, Malaysia sebagai sebuah negara maritim, sudah barang pasti tugas tanggungjawab kita di Kementerian Pertahanan itu pastikan maritim kita itu selamat. Sebab itu kalau kita lihat keutamaan kita di pos-pos sempadan kita. Dalam masa yang sama, kalau kita lihat kalau kita boleh menjaga laut kita, kerana di situlah kita ambil hasil minyak, di situlah hasil protein kita, dan kalau kita lihat perdagangan laut di situlah. Jadi tugas kita adalah untuk pastikan keselamatan itu. Jadi kalau hasil laut kita dirompak ataupun diambil ataupun dicuri, yang rugi adalah kita. Sebab itu kalau dalam kertas putih pertahanan dianggarkan hampir 60 bilion kita kehilangan itu. Kerana apa? Kerana kita harus memperkukuhkan pertahanan maritim kita. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat aspek yang kedua adalah aspek industri kita. Pertahanan selalu dikaitkan dengan industri pertahanan, tapi saya fikir industri pertahanan ini terkait juga dengan teknologi tinggi dan pendapatan tinggi. Sebab itu siapa yang terkait dengan industri pertahanan, biasanya kalau kita tengok syarikat-syarikat yang terkait dengan industri pertahanan, dia mesti mempunyai suatu kemampuan pengetahuan yang tinggi, sama dari segi teknologi maupun dari segi pengetahuan dan dari segi pembuatan sendiri. Dan biasanya dia perlu ada juga kerjasama dengan pihak-pihak di peringkat antarabangsa. Sebab itu kalau kita lihat, kita dalam tahun ini kita sudah hampir memuktamadkan kita punya dasar industri pertahanan negara. Kerana kita harus juga selari dengan dasar industri negara di bawah MITI. Jadi kita lihat, kita muktamadkan ini, dan juga kalau kita lihat dasar industri pertahanan dan keselamatan negara terkait juga dengan KDN. Ini sudah kita muktamadkan, dan dalam masa yang ke depan ini kita akan melancarkan dasar industri. Dan saya fikir dasar industri ini akan dapat memacu lagi bukan sahaja kepada industri kita, tapi yang paling penting adalah menyediakan peluang pekerjaan. Itu yang paling saya fikir ditunggu-tunggu dalam dasar industri. Jadi kita susun balik industri pertahanan kita, yang mana kita ada kemampuan pembuatan, kita lakukan itu. Saya ambil satu contoh, macam kita ada kekuatan kepada komposit teknologi, dan kita adalah pengguna drone, dan kita tengok ada banyak penggunaan drone dalam negara kita dalam pelbagai aspek. Jadi saya fikir industri pertahanan akan melihat balik bagaimana kita dapat memanfaatkan kita punya aset yang kita ada macam komposit teknologi ini, dan bagaimana kita boleh memacu industri pertahanan kita. Dan dalam masa yang sama, yang paling penting adalah pembuatan itu
akan dapat menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita. Yang berhormat, pada 8, 9 dan 10 ini program setahun bersama Kerajaan Madani bertempat di Stadium Nasional Bukit Jalil. Apa yang menarik di reruai kementerian? Dia kalau kita lihat 8, 9, 10 itu di kementerian itu ada beberapa aspek. Antaranya adalah tayangan filem kita. So kita ada tayangan filem, nak tahu filem apa kena datang. Yang baru. 9 hari bulan. Tapi kalau nak datang tu datanglah 3 hari. Betul. Di samping kita ada pameran-pameran yang aset-aset pertahanan kita. Kita akan tunjukkan juga sebahagian daripada aset pertahanan kita. Di samping kita akan tunjukkan seperti mana yang saya sebutkan tadi tentang apa yang telah kita lakukan sepanjang setahun dari aspek-aspek yang kita sebutkan tadi, sama ada kebajikan termasuk veteran. Kita akan bawa ke 8, 9 dan 10 nanti. Jadi kepada anda yang ingin melihat apakah sebenarnya pencapaian dan juga kejayaan Kementerian Pertahanan sepanjang setahun bersama Kerajaan Madani ini, boleh terus sahaja pada 8, 9 dan 10 ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Terima kasih dikatakan kepada Yang Berhormat Ali Zahari Timbalan, Menteri Pertahanan, untuk perkongsian pada pagi ini mewakili Kementerian Pertahanan. Terima kasih banyak YB. Dan seterusnya penonton, kita akan ke cerita pagi Selangor untuk kita lihat tentang Pesta Buku Antarabangsa Selangor tahun 2023 bersama rakan pelapor Zanarah Zainal Abidin. Silakan. Silakan Zanaria. Baiklah Irfan dan Syafiqah, Assalamualaikum dan selamat pagi. Cerita pagi Negeri Selangor hari ini saya bawa ke anda secara langsung di Pusat Konvensyen MBSA Shah Alam, di mana hari ini berlangsungnya Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 bermula hari ini hinggalah 10 Disember nanti. Untuk itu kita terus saja bersama dengan Datin Paduka Mastura Muhammad yang merupakan pengarah Perbadanan Perpustakaan Negeri Selangor. Selamat pagi Datin. Selamat pagi, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey Datin. Datang ke Pesta Buku. Okey Datin, mengenai Pesta Buku Antarabangsa Selangor ini, pastinya ia ingin mengajak warga Selangor untuk minat membaca. Matlamat utama selain daripada itu Datin? Okey, matlamat utama kita selain daripada kita menyediakan buku-buku yang boleh menarik minat anak-anak membaca, kita nakkan supaya industri buku ni makin meningkat. Kita melahirkan penulis-penulis, kita melahirkan illustrator, sebab di dunia luar sekarang ni penulis ni dia ada certain illustrator, sedangkan kita jarang dengar pasal illustrator. So that's why selain daripada kita buat Selangor International Book Fair, 5 bulan dahulu pada bulan 6, akhir bulan 6 kita telah mulakan Selangor Children Book Fair. Dengan semangat intipati adalah kita akan buat program storytelling, sebab ibu bapa yang sentiasa malam-malam bacakan buku untuk anak-anak, insya-Allah anak-anak akan baca. Itu dia punya keyword dia. Dan lepas tu kita akan pastikan dia baca banyak buku dan kita buat kursus menulis. That's why perpustakaan memainkan peranan buat program supaya anak-anak membaca, menulis, dan akhirnya kita melahirkan local content. Dan dengan adanya Selangor International Book Fair, terima kasih pada MBKM mengajak kami ke Frankfurt Book Fair. Kami impikan satu penulis dekat Malaysia ni ataupun dekat Selangor ni terlahir buku local content, dan ada ramai negara yang akan nak membeli dan terjemah kepada bahasa mereka. So bayangkan anak tu dia menulis ataupun mana-mana orang dewasa menulis, diterjemahkan kepada 7 bahasa. So that's why hari ini kita ada fellowship program. Last year kita ada fellowship daripada Egypt, daripada UK, daripada Azerbaijan, daripada bukan Azerbaijan, Macedonia, daripada Turki, daripada Korea, daripada Singapura dan Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini kita naik setingkat, Indonesia telah menjadi negara fokus di Selangor International Book Fair, dan kita menjemput juga daripada kali ini daripada Australia, daripada Azerbaijan, daripada South Korea lagi, daripada Indonesia juga sebab dia dah fokus, and then daripada Filipina dan daripada Nepal, dan juga daripada Turki yang datang kali kedua. Dan pada semasa yang sama juga alhamdulillah kita dapat sokongan daripada Arab Saudi juga mengambil booth, dan juga daripada China dan juga daripada Indonesia. Jadi itulah saya rasa bersyukur sangatlah. Dan kepada penonton semua, datang ke Pesta Buku ini tradisi yang kami telah buat for the last 17 years. Sesiapa yang datang ke Selangor International Book Fair, anda berbelanja hanya RM30 sahaja.
Tak perlu tulis cogan kata whatsoever, just isi borang. Nama, berapa jumlah, dan telefon nombor apa semua, dan dia akan dapat cabutan bertuah yang dibuat setiap hari berjumlah RM500 sebanyak 9 kali sehari sampai the next 10 hari. Okey, Datin, yang terakhirnya mungkin petang ni pastinya sangat istimewa. Yes, petang ni pukul 3 petang saya jemput pada semua penonton sekalian hadir ke SIBF, akan dirasmikan pertama kalinya oleh Sultan Sarifuddin Shah, Sultan Selangor, Yang Amat Mulia Duli Yang Maha Mulia Sultan Sarifuddin Shah Sultan Selangor bersama dengan Tengku Permaisuri untuk merasmikan Selangor International Book Fair yang kedua ini. So jemputlah datang beramai-ramai. Okey Datin, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Untuk itu saya kira setakat ini dulu cerita pagi untuk di Selangor. Kembali bersama Irfan dan juga Syafiqah. Silakan. Terima kasih rakan pelapor Zanara Zambilian untuk perkongsian cerita pagi Selangor. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Itu yang kita bawakan untuk pada pagi ini tentang misi kemanusiaan Lombok bersama dengan Puan Nora Jumiah Mardi ataupun lebih dikenali sebagai Sis Mia, Pegawai Kanan Bahagian Penjanaan Dana Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sis Mia, dengan kata kan baru balik dari Lombok baru-baru ini kan untuk misi kemanusiaan di sana. Kalau boleh kongsikan, ceritakan kepada kita tentang misi tersebut. Okey, alhamdulillah Islamic Relief Malaysia telah menjalankan misi kemanusiaan ke Lombok pada 12 hingga 18 November yang lalu. Kira memang masih fresh, baru balik. Yang mana misi ini kita ada sertai 4 kaki tangan Islamic Relief, kemudian ada ikon kita juga, Diana Amir dan juga penyanyi nasyid Saujana. So sepanjang proses misi kemanusiaan tu adalah misi yang syarat dengan emosi. Kita jumpa dengan ramai penerima bantuan yang memang kita telah bantu dan insya-Allah yang akan kita bantu dengan pelbagai latar belakang yang berbeza. Kalau kita tahu Lombok dikenali sebagai tempat peranginan, pulau-pulau yang cantik, tapi di sebalik kecantikan tu sebenarnya ada sisi-sisi lain yang yalah untuk kita kongsikan bersama. Betul. Dan kalau kata macam contoh di Lombok ni adalah objektif utama kita nak melihat sendiri projek dan bantuan yang dijalankan oleh Islamic Relief secara keseluruhan, meliputi macam bantuan Lombok pernah dilanda gempa bumi dulu, jadi bantuan kecemasan dan juga bantuan menjana pendapatan. Kita nak bantu ibu bapa ataupun lebih kepada macam komuniti ibu tunggal, menyara anak mereka dalam meningkatkan pendapatan mereka dan juga fokus kepada projek anak-anak yatim. Kita nak bantu anak-anak yatim ni, kita tak nak cycle kemiskinan tu terus berterusan. Jadi kita bantu mereka dari segi pendidikan, yang mana kita tahu kalau kita bantu daripada sudut pendidikan, pemikiran mereka juga akan lebih berpandangan jauh. Dan insya-Allah kita memang yakin dan pasti mereka dapat putuskan cycle kemiskinan tu. Macam daripada segi cabaran pula, kalau kita tengok ni, sepanjang masa kita bertemu dengan penerima bantuan yang kita bantu. Apa garapan ataupun permulaannya itu kan bila tengok kawasan tu, apa perasaan ketika itu? Kalau nak ikutkan macam laporan projek, bantuan projek yang kita visit dekat sana adalah projek Cendawan dan juga projek Madu Kelulut, kalau kat sana dia panggil Trigona. Projek yang kita dah memang jalankan ni daripada 2018 adalah projek memang hasil tajaan Islamic Relief Malaysia dengan sumbangan rakyat Malaysia. Ini adalah hasil daripada sumbangan rakyat Malaysia. Okey, bila kita tengok, bila kita bertemu sendiri dengan penerima manfaat, orang-orang yang telah kita bantu ni, bila kita dah temu bual mereka, memang rata-rata mengatakan bahawa sumbangan yang kita berikan, yang rakyat Malaysia berikan ni memang memberi impak yang besar kepada mereka. Yang pertama macam contohnya projek Cendawan ni, dahulunya komuniti ibu ni dia bekerja berat, kerja pecah batu. Ambil masa macam mungkin satu hari, pendapatannya mungkin RM5 ke RM10 sehari. Tapi bila kita mula perkenalkan dengan projek Cendawan ni, mereka kreatif. Mereka mula keluarkan produk daripada cendawan menjadi meatball bakso. Daripada cendawan dia jadi kerepek cendawan, jadi aiskrim cendawan. Jadi kepelbagaian tu daripada situ pendapatan mereka pun lebih bertambah. Dan juga yang bagus ni bila masa kita jumpa ketua komuniti kaum ibu ni cakap, dia kata insya-Allah dia kata ke depannya dia kata dia nak bina lebih banyak lagi pondok-pondok cendawan ni, sebab dia kata dia nak wujudkan peluang pekerjaan kepada komuniti setempat supaya manfaat tu ramai lagi lebih boleh mendapat manfaatnya. Dan daripada sudut pendidikan anak-anak pula, kalau ikutkan tahap pendidikan kanak-kanak kat sana macam ramai yang terpaksa berhenti sekolah sebab ibu bapa tak mampu. Yang mana macam contoh ibu tunggal lagilah kan, kehilangan suami, anak-anak kehilangan ayah, jadi hanya ibu sahaja yang menyara keluarga.
Jadi bila adanya projek yang kita bantu ni, projek cendawan dan juga projek Madu Keluluk ni, alhamdulillah anak-anak ni sudah mula kembali ke sekolah. Dan ada yang kita dah jumpa tu pun memang gembiralah, anak-anak dah mula kembali ke sekolah. Lepas tu anak-anak pun macam sihat. Kalau tak, anak-anak ni kita nampak macam ada masalah malnutrisi. Tak cukup kurang, makan, tak cukup makan, kurang. Selepas kita bantu, alhamdulillah memang ada yang sampai menangis-nangis. Berterima kasih kepada yang kitalah yang datang dan juga kepada rakyat Malaysia kerana prihatin dengan negara jiran, membantu. Baik, kalau saya nak tanyakan sedikit mungkin dari segi tadi kita bercakap tentang pendidikan, kita nak memusnahkan kemiskinan di antara mereka kan. Jadi berapa antara golongan ataupun keluarga yang telah diberikan bantuan di sana? Okey, kalau macam daripada segi projek yang kubus tu, projek cendawan dan juga projek Madu Keluluk tu, roughly dia dalam 5 penerima bantuan yang mendapat manfaat tu lebih kurang 500 ke 1000 orang. Ramai. Ramai. Dan juga kalau kata kita ada khusus projek macam contoh projek My Yatim, kita namakan projek My Yatim. Satunya adalah projek yang general yang mana orang ramai boleh bagi sumbangan serendah 5 ke 10 ringgit. Yang ini maksudnya nanti kita akan kumpulkan 5 ringgit 10 ringgit ini, kita bila dah capai satu amount, katakan 100,000 ke 200,000, kita akan attach dengan satu projek yang berbentuk komuniti sedikit. Kemudian kita ada juga spesifik punya projek yang mana penajaan anak yatim di 25 buah negara. Bukan sahaja maksudnya rakyat Malaysia boleh menaja anak di Indonesia, tidak. Boleh juga kalau kata berminat nak taja anak yatim di Palestin, boleh anak yatim di Syria, boleh pilih. Boleh bagi tahu juga dekat kita nak lelaki atau perempuan, insya-Allah nanti kaki tangan kita akan cuba suitkan mengikut keperluan. Bagi penajaan anak yatim yang khusus untuk penajaan ni, dia ada komitmen sedikit. Sumbangan dia RM350 sebulan dan komitmen untuk terikat dengan projek ini adalah minimum 2 tahun. Yang mana kalau boleh kita ada visit juga anak-anak yang mana kita nampak impact itu bila kita bantu dengan penajaan anak yatim ni. Ada seorang adik yang kita jumpa ni, adik Arda, dia dah grad. Dia dah grad, kita bantu dia daripada sekolah rendah. Dia bagi tahu kita, dia kata, "Kakak, saya sangat gembira sangat," dia kata, "bila Islamic Relief bantu ni," dia kata. "Sebab daripada saya sekolah menengah sampai saya ke universiti, saya bertemu dengan kawan-kawan ramai yang terpaksa berhenti sekolah sebab mak ayah mereka tak mampu. Tapi syukurnya saya," dia kata, "walaupun ayah saya tak ada, mak saya dapat menyari saya seorang dengan pendapatan tak seberapa, mak dia hanya jual keripik ubi macam tu. Tapi duit tajaan Islamic Relief ni lah yang bantu saya sampai saya grad," dia kata. InsyaAllah. Dan dia grad tu dengan keputusan dia pointer 3.7 plus. Cemerlang. Cemerlang. Alhamdulillah. Now Islamic Relief tengah bantu dia untuk dapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dia, lebih kurang macam bahagian kimia industri macam tu. Dan ada seorang lagi juga kita tengok, itu yang daripada sudut yang kejayaan. Yang mana kita juga ada jumpa penerima bantuan yang kita bantu ni, nak kata terlambat tu tidaklah. Tapi bagaimana kemiskinan tu sebenarnya mengakibatkan anak yang awalnya lahir normal, tapi kemudiannya berstatus OKU. Okey, adik ni bernama adik Siti Humainah. Masa kita jumpa, sekarang tahun ini adik Siti Humainah ni sebenarnya berumur 15 tahun. Tapi sewaktu kita jumpa tu, fizikalnya lebih kurang macam anak yang berumur 10 ke 11 tahun sahaja. Dia tak boleh menguruskan diri, dah tak boleh bercakap, penglihatan pun semakin kabur, tak nampak, memang mak dia sahaja yang uruskan dia. Walaupun dilahirkan normal ya? Lahirnya asalnya normal. Puncanya adalah dulu waktu ayah masih ada, ayah pergi ke Malaysia bekerja untuk tambah pendapatan. Alhamdulillah. Kemudian bila Siti Humainah lahir, mungkin adalah setahun sekali ke pulang macam tu. Tapi yang macam tragisnya masa kita jumpa tu, mak dia cerita sambil menangis dengan kita tu, dia cakap selepas 4 tahun ayahnya bekerja di Malaysia, pulang hanya sekujur tubuh aja. Masya-Allah. Meninggal, ayah dia meninggal. Kemudian ada isu konflik keluarga sedikit, harta yang ayah dia ada tinggalkan sedikit tu keluarga mertua ambil. Kemudiannya tinggallah Humainah dengan ibunya sahaja. Ibu pula kerja buat pottery macam craft tangan. Itu pula mengambil masa, macam nak buat tu dalam 10 ke 15 pottery tu mengambil masa dalam 3 hari. Tapi satu pottery harganya hanya RM1 sahaja. Ya, macam mana nak survive ni? Kebanyakan mereka ni kalau kita tengok latar belakang kerjanya adalah kerja buruh harian. Kerja petani. Ada kerja ada, tak ada kerja tak ada. Tak ada kerja, tak ada pendapatan, tak adalah makan. So macam itulah bila kita bertemu dengan adik Humainah ni, alhamdulillah lah tahun ini adik Humainah tu dah
dia start sakit tu masa umur 4 tahun. Lepas dia tengok jenazah arwah ayah dia tu, dia mula demam, mula sawan. Lepas tu ibu pula memang tak ada duit nak bawa pergi ke hospital, jarak rumah jauh. Kemudiannya nak dapatkan rawatan-rawatan lain tak boleh. Itu yang dijadikan Humainah lahirnya normal, akhirnya sekarang berstatus ACU. Kita tengok memang macam sedih lah. Ibu dia bagi tahu, dia kata kalau saya tengok anak-anak yang sebayu Humainah ni, saya jadi macam nangis sedih. Dan kalau anak saya misi yang syarat dengan emosi. Yes, dia rasa macam kecewa. Kalaulah saya boleh selamatkan anak tu dulu kan, mesti anak saya akan besar sama macam anak-anak ni. Itulah harapan. Itu yang kita rasa macam ya Allah, pentingnya yang kalau boleh please kita harap sangat rakyat Malaysia tolonglah sama-sama kita bantu anak-anak yatim ni. Jadi Sis Mia, bagaimana untuk masyarakat Malaysia sekarang ini bersama-sama dengan Sembilan Malaysia untuk memberikan bantuan di mana? Seperti yang telah saya kongsikan tadi, kalau kata macam contoh kita boleh membantu menyumbang mengikut kemampuan masing-masing. Ada RM5, ada RM10, bantulah semampunya. Sedikit lebih baik kalau disertai dengan ikhlas. Betul. Berbanding banyak tapi ada sedikit keangkuhan tu. Betul. Okey, kemudiannya kalau kata macam contoh RM350 tu kita rasa banyak. Tapi kita ada kes yang sebelum ni tim kita sebelum pergi ke Indonesia pada bulan Oktober kita ada tim Islamic Relief yang juga pergi ke Bangladesh. Masa kita pergi Bangladesh tu kita bagi tahulah ibu atau ayah angkat yang kat Malaysia yang ada tajak anak yang kat Bangladesh ni untuk kalau kata macam nak bagi surat atau nak bagi hadiah. Ada satu anak ni saya ingat saya namanya Siam Ali macam tu. Dia dapat banyak sangat hadiah. Saya tanya dengan kaki tangan yang jaga anak yatim ni, kenapa yang ini anak ni ada lebih? Oh, dia kata Kak, untuk projek tajak ni kan RM350 tu mahal. Jadi ibu bapa dia ni dia kongsi kawan-kawan pejabat. Kongsi 5-6 orang, seorang RM50, RM70. Jadi dapatlah tajak seorang anak. Alhamdulillah, dan anak tu pun berjaya. Jadi mungkin inisiatif ni kita boleh ambil ambil contoh dan mungkin kita boleh sama-sama membantu Islam Malaysia untuk kita memberikan misi kemanusiaan yang lebih baik kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih ucapkan kepada Puan Nurul Mardi, Pegawai Kanan Bahagian Penjanaan Dana Islam Malaysia untuk perkongsian pada pagi ini. Dan seterusnya kita pun sudah berada di penghujung rancangan Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini dan kita sekarang nak bersama dengan Syafiqah pula di sana. Apakah perinciannya? Ya, Irfan, sebelum kita melabuhkan tirai Selamat Pagi Malaysia hari ini, suka untuk kami kongsikan juga bersama dengan anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan bermula hari ini sehingga Ahad di kawasan Kelantan dan juga Terengganu. Antara kawasan yang terlibat ialah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok, Machang dan Pasir Putih, manakala di Terengganu pula ialah Besut, Setiu dan Kuala Nerus. Jadi, Irfan, kepada kawasan-kawasan yang dijangkakan terlibat dan juga menerima taburan hujan yang tinggi ini sehingga Ahad, pastikan anda bersiap siaga dan juga sentiasa peka dengan segala amaran yang dikeluarkan. Betul, dan kita juga perlu elakkan untuk pergi ke kawasan yang bersiko tinggi untuk tanah runtuh. Jadi kita sama-sama elakkan kerana kecelakaan itu boleh berlaku tapi kita kena sama hindarilah. Ya? Iya, betul. Jangan lupa 8, 9 dan 10 Disember ini bertempat di Stadium Nasional Bukit Jalil bakal berlangsungnya program setahun bersama Kerajaan Madani. Ada pelbagai reruai khususnya daripada kementerian yang akan disediakan di sana. Anda boleh lihat bagaimana sebenarnya pencapaian dan juga prestasi setiap kementerian ini sepanjang setahun di bawah pimpinan yang Abang Berhormat Perdana Menteri. Dan anda juga boleh bersama-sama dengan pengacara Selamat Malaysia kerana kita akan berlangsung di sana nanti bersama Syafiqah juga nanti ada di sana. InsyaAllah kita akan berada di sana. Jadi jangan lupa untuk berikan sokongan kepada kami. Apa-apa terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kami bermula jam 8 hingga 10 pagi ini. Pastinya di saluran berita RTM FB 123, TV1 juga di RTM Klik. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Saya Ifas bin Sution. Dan saya Syafiqah Ishak. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam Malaysia Madani. Dan bila ada engkau di sampingku, biasanya pelangi ilusi terhayalku di dalam mimpi. Biarkanlah cerita menjadi cerita, menggerakkan tegak. Tak terbayang pesona di jiwa, terlarut asmara. dan bila mata mula bertentang mata jiwa rasa gelora adakah ini